Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa lagi 1 minit lagi saya mula Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Jadi insyaAllah seperti yang kita dimaklumkan, pagi ini merupakan siri yang pertama bagi program besar Empowering Free for FSSH yang dianjurkan oleh oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan tajuk bagi hari yang pertama ini seperti yang kita maklum adalah berkaitan dengan Enhancing Student Learning via Project Based Learning oleh Dr. Muhammad Khair Nordin. Dan untuk makluman semua, Dr. Khair merupakan pensyarah di Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan FSSH, dan beliau, kepakaran beliau dan PhD beliau sebenarnya memang dalam Project Based Learning. Tajuk kita pagi inilah PJBL, dan beliau juga telah melaksanakan beberapa kajian yang berkaitan dengan PJBL tentang motivasi, knowledge, retention, dan inilah yang berkaitan dengan PJBL. Dan buat masa ini juga Dr. Khair merupakan group leader bagi project based learning di FSSH. Jadi tanpa masa, insyaAllah saya akan jemput Dr. Muhammad Khair untuk meneruskan pembentangan dan perkongsian beliau kepada kita untuk kita lebih tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan PJBL. Okay? InsyaAllah saya silakan Dr. Khair untuk meneruskan pembentangan. Okay, thank you Iman for the introduction. Terima kasih sekali lagi ya. Okay, jadi saya rasa dah ramai dah sekarang ni. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang turut hadir pada hari ini. Yang pada hari ini I will share my knowledge on project based learning. I'm not the expert, okay? Betul-betul expert dalam bidang ni, tapi actually saya akan share apa yang saya tahulah tentang project based learning. I think there's a lot of experts on project based learning dalam UTM ni, but I will call untuk sama-sama sharing pasal project based learning. Okay, dan saya akan share what I know about project based learning lah today. Boleh tak mute beberapa mic, sebab saya dengar ada banyak bising-bising. Tak mohon mute semua orang. Okay. Alright, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so my name is Muhammad Khair bin Nordin. Okay, dan seperti Dr. Iman dah introduce tadi, saya merupakan seorang pensyarah daripada SOE, daripada Jabatan Technical and Vocational, and then my PhD is memang berkaitan dengan project based learning lah, untuk kita bangunkan non-technical skill dengan menggunakan project based learning. Alright. So our topic today is about enhancing knowledge via project based learning, or I call it as PJBL. Okay. So before I go further into our topic, so our first subtopic is what is PJBL. Okay, what is PJBL is our first subtopic. Right. Okay, before I go further into our topic, saya nak lihat a few terms, sebab kita dah pernah dengar sebelum ni yang banyak sangat term-terms yang kita perlu iaitu first sekali ialah program based learning, iaitu PBL. Okay, and sometimes this term are very confusing lah. Okay, sebab apa? Dia macam sama tetapi sebenarnya dia lain. Contohnya macam problem based learning and project based learning, sebab sometimes people use the same abbreviation ataupun ringkasan untuk problem based learning and project based learning. Kadang-kadang mereka gunakan kedua-duanya adalah PBL. Okay, tetapi bila kita lihat actually problem based learning and project based learning tu bukan benda yang sama actually. Sebab problem, project. Jadi saya rasa as for me, kita kena gunakan abbreviation yang berbeza. Jadi sebab tu saya letakkan J.
Okay, most of researchers, terutamanya di dalam engineering education, mereka meletakkan PJBL sebagai project based learning, di mana mereka meletakkan J kecil di antara P dan juga B. Jadi that's called as project based learning. Okay, let me briefly explain on this term before I go further lah. Okay, so PBL ni rata-rata mostly kita dah biasa dengar, memang dah popular, dah beberapa tahun lepas kita dengar PBL popular, and is the most popular teaching method among educators and students lah. Most people will refer is problem based learning, dan bila kita cakap PBL, mereka takkan fikir pun tentang project based learning. Mereka akan fikir tentang problem based learning bila cerita pasal PBL. So, it is a teaching method that emphasizes on student-centered learning, in which the students will learn about subject by working in a group, solve open-ended problem. Okay, di mana problem-problem ni akan drive the motivation. Okay, mereka akan termotivate untuk belajar, dan PBL ini, problem based ini sebenarnya berasal daripada medical field, di mana mereka mengajar doktor-doktor untuk menyelesaikan masalah. Okay, itu adalah origins PBL daripada medical field. Dan keduanya kita pernah, maybe certain kita, di antara kita pernah dengar juga problem oriented project based learning ataupun project oriented problem based learning. Dia terbalik je antara dua tu. Dan ni biasanya orang kenali sebagai POPBL. Actually the terms originated from Aalborg University. Okay, Aalborg University, di mana mereka dah first implement di sana pada tahun 2007 dah, seawal 2007 dah awal lah, di mana mereka meletakkan satu POPBL, menggabungkan problem based learning bersama-sama dengan project based learning, dan mereka menggabungkan dan dikenali sebagai POPBL, tetapi itu di Aalborg University. Tapi di Malaysia satu lagi dikenali sebagai project oriented problem based learning. Okay, ada juga. Kalau yang di Aalborg tadi atas ni lah problem oriented, tapi di Malaysia kita kenal sebagai project oriented problem based learning, di mana dia dipelopori oleh my friend iaitu IR Dr. Nazrul Anwar daripada UKM bersama-sama dengan Profesor Luizan. Okay, mereka membuat satu kaedah pembelajaran baru, tetapi bila saya lihat semula, when I see the karakteristik, sebenarnya ia adalah sama sahaja seperti project based learning yang saya buat. Jadi saya rasa cukup saya kenali sebagai project based learning untuk cover semua ni lah. Okay. Jadi pada hari ini saya akan go in further macam mana kita nak gunakan project based learning ini di dalam our learning, our teaching, okay, untuk kita improve the learning of our students. Alright. So what is actually meant by PJBL? Okay. As for information, there is no rigid definition on the PJBL itself. Tak ada. Okay, memang tak ada. Jadi ada orang every definition dia ada definition dia tersendiri, tetapi mereka membawa satu maksud yang sama, the same meaning. Based on what I did on my research on PJBL, I am able to extract the information and define PJBL as here lah my definition, iaitu student driven approach to learning in which the learning is organized around project. Okay, di mana di sini kita lihat dia organized around project, di mana dalam masa tempoh yang panjang, iaitu maybe juga satu semester daripada week 1 until week 15, mereka hanya buat projek sahaja. Okay, and then students are required to apply their knowledge. Okay, di mana mereka akan menggunakan knowledge yang mereka belajar untuk mereka gunakan membuat projek tersebut. Okay. So, and since they are required to do complicated stuff, the learner knowledge is not sufficient. Okay, knowledge tu tak cukup, thus they need to dig in deeper into the knowledge. Mereka terpaksa belajar lagi dan lagi, di mana mereka akan gain deeper understanding on certain topic. The problem or situation given are based on real problem. What is meant by real problem? Apa yang kita katakan sebagai real problem? Okay, real problem di sini adalah masalah sebenar yang kita hadapi di dunia inilah. Contohnya masalah tentang manusia, masalah tentang environment, masalah tentang binatang, masalah tentang krisis the world dan macam-macam lagi lah. Okay, contohnya kalau kita lihat pada problem sekarang lah, iaitu limited and bad internet connection di dalam office dan juga internet keep disconnected. Okay, itu adalah salah satu isu yang kita boleh bagi pada student-student kita lah, contoh dia. So, we are giving this real problem to the student and ask them to solve it. Kita akan
suruh mereka untuk menyelesaikannya. So we are giving this problem to the student, and of course they need to produce the solution based on the real requirement of the people that having the problem. Jadi mereka perlu pergi ke field and then tanya kepada lecturer lah apa masalah dia, macam mana, berapa kali dia disconnected, berapa kali, how frequent it disconnected, macam mana, and then they need to learn and then gain more knowledge tentang Wi-Fi, macam mana, apa yang kind of obstacle can stop the Wi-Fi, apa yang boleh block, apa yang boleh disturb the Wi-Fi signal, adakah Wi-Fi signal ni easily interrupted or cancelled by another noise, something like that lah. Maaf Dr. K. Ya. Ada soalan boleh tanya ke sambil pembentangan? Yes. Okay, ada soalan daripada Dr. Bila. Okay. Can project-based learning being conducted without problems? Okay, so actually no. Okay, project-based learning must be conducted with the problem. Sebab nanti saya akan tunjukkan what is characteristic of the project-based learning. Jadi nak tak nak, project-based learning mesti dimulakan dengan problem. Okay, sebab tu bila kita katakan project-based learning is dia adalah di dalam ada subset problem-based learning. Okay, dalam problem maknanya kita buat project-based learning mesti dimulai dengan problem-based learning. Dalam tu ada problem itself, the ill defined. Maknanya problem tu mesti real world punya problem. Okay, mesti macam tu. Okay, so nanti kalau ada soalan mohon Dr. Iman inform . Ada beberapa soalan lagi sebenarnya dekat sebelah ruangan chat tu. Okey, saya tak nampak. Boleh bacakan. Okay. Daripada Dr. Abdillah juga, ini soalan kedua dia dan juga dan ada lagi satu soalan berkaitan dengan action research, tapi saya baca soalan yang kedua dulu lah . Okay, so problem based learning doing a project during teaching and learning, can it be called project based learning? Ulang balik semula. If problem based learning doing a project during teaching and learning, ni Dr. Abdillah mungkin boleh explain kot. Saya pun macam confused juga soalan ni . Okay, itu soalan Dr. Abdillah dekat ruangan chat tu. If problem based learning doing a project during teaching and learning, can it be called project based learning? Okay, yang kedua, lagi satu soalan ni daripada siapa ni? Can we consider action research as project based learning? Tak, itu beza. Action research tu berbeza . So project based learning ialah satu teaching method di mana kita buat macam satu active learning, iaitu kita macam problem based learning dan sebagainya. Dia sama macam tu. Action research tu dah lain dah. Dia jadi research dah. Okay, dia tak sama. Okay, tadi soalan tadi apa? If problem based learning doing project during teaching and learning, can it be called project based learning? Okay. Mungkin Dr. Bila boleh explain kot Boleh. Soalan ni macam agak okey. Ya, Assalamualaikum. Tak maksud saya macam soalan macam kita ada problem based learning kan. Yes. Tapi katakan dia punya kaedah kaedah PNL itu memang ada melibatkan projek dalam kelas tu. Adakah problem based learning tadi itu sama macam project based learning? Maksud saya apa different dia? Adakah dia berbeza dengan project based learning ataupun sebab dia pun mungkin kadang dia buat kelas dia problem based learning tapi ada approach membuat certain project katakan dalam kelas dia. Okay, so I understand. Okay, I understand. Thank you Dr. Abdillah. Okay, thank you for the question. Okay, so untuk problem based learning is actually different. Okay, problem based learning is focusing on the acquisition of knowledge. Di mana mereka ni lebih kepada macam mana nak dapatkan knowledge tersebut. Tetapi dalam project based learning is more on the application of knowledge, and then the process is driven by the end product. Last kali mesti ada end product. Okay, maknanya project tu adalah satu yang ekstensif lah, yang lama, yang panjang, makan masa yang panjang untuk siapkan project tersebut. Tetapi dalam problem based learning, mereka tak semestinya come out with the end product. Mereka just come out with the solution. Contohlah dia kata okay, contoh dalam medical field dia kata okay, sekarang ni pesakit ini dia ada masalah sekian. Jadi apa awak rasa daripada apa sakit yang dialami? Jadi mereka akan come out dengan beberapa solution lah. Okay, dia come out macam tu saja. Itu adalah problem based learning. Okay, maknanya dia come out dengan berapa proposal solution. So that's it. Tak ada pun end product. Tetapi untuk bahagian project based learning, dia come out dengan produk tersebut and then dia test. Okay, itu adalah beza antara problem based learning and the project based learning. I hope dia boleh bantulah. Alright. Okay. So kita biarkan Dr. K untuk habiskan dia punya presentation dulu sebelum kita buka kepada soalan seterusnya lah. Mungkin Dr. K akan jawab beberapa soalan kita sepanjang pembentangan ni .
Okay, insyaAllah. Okay, thank you, Iman. Ya. Okay, so kita ulang balik semula. So tadi bila kita bagi student tadi untuk bekerja dengan perkara sebenar, mereka perlu bekerja dalam team. Sebab apa? Kita rasakan the project that we give to the student is very hard. So they need to work in a team. Mereka tak boleh selesaikan masalah itu berseorangan lah. Jadi that's why we put them in a team. And of course, it require a lot of time. Dia akan consume a lot of time to finish it. Sebab kita bagi tu project tu extensive. Mereka perlu melakukan research. Mereka perlu gain a deeper knowledge untuk bahagian tersebut. Mereka kena belajar macam-macam lagi. And then they need to apply what they learn. Okay. So the solution is not unique. And there is no correct answer for this. Okay, maknanya tak ada correct answer pun. Maknanya semua orang boleh jadi betul. Okay, as long as it helps to solve the problem or maybe reduce the frequency of the problem from happening. So itu pun dah cukup, itu memadai. Alright. Okay, this is the quote from John Piaget. Okay, and I hope everyone know who is this, who is. Okay, knowledge is a consequences of experience. Okay, dia ada bukan Swiss psychologist, and yes, we are all learn from our experience. Okay, kita semua belajar daripada kesilapan kita belajar daripada pengalaman kita. As we gain more knowledge from our experience, at first we learn the theory and then we put it into practice. But definitely we are unable to give our best at our first try. Contohnya macam kita pandu kereta. Kita belajar bawa kereta at first try. Kita belajar teori, kita pergi kelas memandu, and then kita masuk dalam kereta, kita pegang steering wheel. Pegang. And then bila pegang tu, kita nak masuk gear. Okay, masuk gear tu lah waktu kita dah cuak dah ni. Betul ke? Kita nak masuk gear 1, tertolak kepada gear 3. Okay, kemudian kita tekan minyak kita lepas kita punya pedal clutch kita slow. And then mati. Tak jadi. And then kita try dia beberapa kali. Walaupun dalam otak kita ni dah ada teori. Okay? Walaupun otak kita ni dah ada teori, tetapi betul ke cara kita nak implement? Betul ke cara kita nak praktis? Okay, sebab tu kita, walaupun at first try, kita juga praktis, kita akan tetap dapat kesilapan. Sebab apa? Kita belajar daripada pengalaman kita. Okay? Kita akan try berkali-kali. Kita akan try berkali-kali sampailah kita rasa selesa, and then kita rasa, oh ada trik-trik dia. Okay, kita dah tahu macam mana kaedah-kaedah dia. Oh kena masuk, kalau nak masuk kita tolak ujung sikit pakai jari. Cara-cara dia sebenar lah. Di mana itu tak ditunjukkan dalam kelas-kelas teori. Okay, maknanya kita melalui experience, kita belajar sendiri macam mana nak buat dengan terbaik. Tolak gear dengan elok, masuk gear 1, and then minyak tekan perlahan-lahan, lepas clutch perlahan, and then barulah kereta akan bergerak. Sama juga bila kita nak belajar untuk bawa kereta, kita nak mendaki bukit tu. Itu memang saya kata memang totally fail lah, ramai totally fail lah untuk first try. Okay? Memang semua akan fail. So walaupun dalam otak kita dah tahu dah macam mana kaedah dia, tapi kita still perlu experience dia, kita perlu still belajar dia, practice berkali-kali barulah kita akan belajar. Sebab tu kita katakan knowledge is a consequences of experience. Jadi kita build up our knowledge gunakan experience kita. And that's why experience is a good teacher as we build our knowledge time by time. Okay? Okay, ini adalah satu masalah. Okay, it's a doing project or projects in a class can be considered as PJBL. Okay, sebab apa ini ramai yang confused. Okay, dia kata, okay, saya dalam kelas saya dah implement project. Saya dah implement dah project. Boleh tak itu consider sebagai project planning? Jadi kita lihat, adakah project itu dikenali sebagai project planning? Sebab inilah kita nak tekankan beza di antara buat project dengan project based learning. Okay, sebab dia memang tak sama. The PJBL must fulfill the definition what I mentioned earlier lah. Okay, or else it just called a doing project only. Here I make a comparison between doing a project and project based learning. Okay, ni I buat satu analogi simple. Okay, di mana pasal dessert dan juga main course. Saya anggap dessert tu sebagai doing a project dan juga main course tu sebagai project based learning. Okay, analogi ni mudah sebab apa? Kita ni biasa makan. Okay, kita makan tiap hari. Jadi mudahlah semua orang nak faham macam mana apa itu dessert, apa itu main course. Okay. Jadi kalau apa yang kita kenali sebagai dessert project ni. Okay, I know we are all familiar with project N. And we also ask our student to make project. But although this project offers fun or creative challenge, it seems like a special trait. Kenapa saya katakan dia sebagai special trait? Because itu hanyalah add-ons kepada subjek sahaja. Dia tak ada pun tak apa. Sebab contoh kalau kita pergi kedai makan. Okay, kita pergi kedai makan, tak semestinya kita nak ambil dessert.
Okay, sebab dessert tu hanya add on. Tak ada pun tak apa. It's okay. Alright. Dan juga dessert ni biasanya kita akan ambil di hujung-hujung. Okay, last sekali baru kita ambil dessert. Okay, setelah kita habiskan main course. Di mana main course kita ni kalau dalam kita punya kuliah biasanya adalah kita punya lecture base, kita punya tutorial, kita punya worksheets, lepas tu kita punya readings dan sebagainya. Itu kita biasa main course. Dah habis semua tu kita punya lesson and then barulah kita buat project. Itu kita kenali sebagai dessert project. Mostly lecturer buat macam tu. Itu kita tak boleh kenali sebagai project based learning. Itu kita kenali sebagai project sahaja. Sebab itu project itu kita buat last-last. Tak boleh macam tu. Dan sebab apa? Bila dessert ni juga kita hanya boleh enjoy in a small group. Sebab dessert tu kecil. Jadi kita boleh enjoy dalam small group je lah. Classroom. Kita tak boleh share pada orang luar. Kita hanya present pada dalam satu kelas yang sama. Antara kawan-kawan kita. Kawan-kawan antara pelajar kita sajalah. And then mostly is based on lecturer's instruction. Okay, mostly based on lecturer instruction lah. Maknanya dia akan ikut follow apa yang lecturer suruh buat. And then kadang-kadang tu dia punya project hanya ada satu solution saja. Maknanya kena buat macam ni saja baru betul. Kalau awak buat cara lain salah. Okay, kadang-kadang macam tu. And then dia punya project itu remains within school or university context. Okay, maknanya dia punya project itu tak pun menggambarkan apa problem yang berlaku di luar. Tak boleh apply pun. Kalau projek tu kita bawa keluar, tak ada application. Okay, nothing. Okay, hanya guna dalam classroom tu saja. Itu kita kenali sebagai remains within school or university context. Dan seterusnya can be completed alone. Maknanya, if kita bagi projek itu seorang-seorang pelajar untuk settlekan pun, dia boleh buat, tak ada masalah. Okay, itu adalah kita kenali sebagai dessert project. Sebab kadang-kadang itu kita bagi dalam 1 or 2 weeks saja untuk projek. Okay, itu tak boleh dikenali sebagai dessert project. Okay, so sekarang ni kita pergi pula. Apa kita kenali sebagai main course project? Ini adalah kita kenali sebagai project based learning, iaitu the meal that everyone waiting for and the reason why people come to the restaurant. Okay, sebab tu kita pergi situ. Okay, kita pergi restoran, contoh kalau kita pergi nasi lemak royal dekat JB, dekat Lakin, kita pergi sana sebab nak makan dia punya nasi lemak lah. Bukan nak minum dia punya TO ais lah. Tak, bukan macam tu. Okay, so kita pergi sana, kita pergi ambil subjek tu sebab apa? Sebab kita nak buat projek tu. Okay, so the project is the main unit. Okay, project itu adalah main unit, maknanya dia offer, maknanya itulah objektif ataupun goal kita. Daripada week 1 until week 15, maknanya memang aim dia nak settlekan project tu ataupun dalam tempoh 8 minggu nak settlekan project tu. Di mana project yang sangat panjang dan di mana apa yang dia belajar sepanjang tempoh 15 minggu tu adalah untuk dia selesaikan project itu. Okay, itu adalah project based learning. Okay. Dan kemudian dia adalah based on real world context and application. Mesti ada real world context and application. Dia mesti ada tu. Okey, contoh seperti mana yang saya cerita tadi ialah contoh kalau kita buat pasal masalah limited wifi. Jadi kita bagi problem tu kepada kita punya student. Settlekan benda ni. Okey, kau buatlah produk atau device yang boleh settlekan masalah wifi. Kau buatlah macam mana. Jadi macam itu. That is the example. Okey, mesti ada based on real world context. Okey, and seterusnya disebabkan main course ni besar, okay? So kita boleh share beyond the classroom ataupun kita buat external audience. Okay? Contohnya macam subjek yang kita buat dalam SOE, okay? contoh pada SOE pernah buat subjek invention ataupun reka cipta ataupun subjek PG di SOE iaitu inovasi dalam teaching and learning. Okay? Itu adalah salah satu contoh di mana kita dapatkan external audience dan di mana itu adalah satu project based learning. Itu memang totally project based learning di mana memang subjek itu fokus on project daripada week 1 until week 15 and then it will share beyond classroom. Kita akan panggil orang datang, kita akan panggil public datang, kita akan panggil orang daripada classroom kita datang untuk kita tengok sama-sama, share. Okay? So it is based on student inquiry. Kita bagi masalah, okay, kita bagi team, kita bagi tema, kita temakan dia and then dia orang kan contoh tema dia adalah selesaikan masalah golongan B40. Jadi everyone come up with solution dengan produk untuk selesaikan masalah pada B40. Jadi it based on student inquiry. Student akan keep inquiry. Macam mana kita nak buat ni? Apa masalah dia? Dia akan keep on digging lah. Okay, apa masalah? Jadi nak keep on digging tu dia akan pergi tanya orang sana, orang sini, apa masalah dia, masalah ni. Okay, macam mana nak selesaikan masalah ni. So it is based on student inquiry. Jadi student akan rasa lebih safe untuk dia buat dia punya projek tu sebab dia ada dia punya kekuatan untuk boleh buat betul. And then involve collaboration. Okay, diperlukan collaboration di antara
the students lah, sebab mereka tidak boleh buat projek ini berseorangan. They need collaboration among each other. They need teamwork among each other. Okay, dan juga collaboration di antara kadang-kadang untuk certain case kita perlukan industri untuk datang, collaboration dengan industri. Okay, yang ni saya pernah buat collaboration dengan industri, di mana ini dengan industri luar lah. Kita panggil projek, kita dapatkan projek daripada industri luar, bagi idea, and then projek tersebut kita suruh student kita solve, and then kita panggil industri datang. Okay, industri datang macam mana projek ni, okey ke tak? So dia macam tu, itu pun boleh juga, itu lagi bagus. Alright, so that's that I call as the main course project. Okay, so kita tengok next slide. Okay, PJBL integrates knowing and doing. Okay, this is quote that I got from Thomas Malcolm. Okay, project personally focus on developing critical thinking and problem solving skill in student. So dia adalah satu proses inquiry based method of learning to solve problem given the project to the student. Okay, jadi kita boleh katakan memang PJBL integrates knowing and doing. Jadi apa dah dia belajar and then dia akan do. Okay, so dia kena integrate lah. Selepas dia tahu, dia akan apply. Dia tahu, dia apply. Dia tahu, dia apply. Jadi itulah satu proses continuous. Proses continuous, dia akan apply apa yang mereka belajar di dalam authentic punya situation. Sebab tu penting kita bagi dia problem yang authentic ataupun real world problem. Jadi mereka tahu nak apply di mana sebenarnya kita nak apply kita punya knowledge. Sebab certain knowledge kita tak tahu pun kat mana nak apply. Contoh, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Ini bukan saya cakap, ini adalah student-student saya cakap lah. Sebelum ni saya pernah menjalani LI. Tahun lepas lah menjalani LI di SMT JB, Sekolah Menengah Teknik JB. And then I found that the students are not motivated to learn. Okay, and then bila dalam kelas not focusing, memang tak boleh fokus lah, not paying attention at all. So apa bila saya tanya mereka, kenapa awak tak fokus, kenapa teruk sangat kan, dia kata saya tak minat. Okay, saya tak minat nak belajar. Kenapa tak minat belajar? Sebab dia kata apa guna nak belajar? Contoh dia kata ialah subjek matematik, topik integration. Okay, topik integration. Dia kata saya tak nampak pun nak apply integration ni kat mana. Jadi saya tak rasa pun saya perlu nak belajar pasal benda ni. Okay, lepas tu saya kata penting benda tu. And dia tanya saya, cikgu nak apply ni kat mana sebenarnya? Boleh beritahu saya? Saya pun tak boleh nak belajar, beritahu lah. Sebab saya ni bukan cikgu matematik. Saya kata, saya pun tak tahu nak apply integration tu kat mana. Okay, pengamiran, perbezaan, saya tak tahu nak apply benda-benda tu dekat mana kan. Jadi dia tanya benda, sebab tu that's why mereka rasakan mereka tak dapat pun nak apply what they learn. Jadi benda ni penting sebenarnya kita ambil kira tau untuk pelajar-pelajar kita untuk motivate. Okay? Kalau tak, mereka tak akan ada rasa nak belajar. Sebab apa? Generasi sekarang ni is not the same as our generation. Okay? Generation kita kat atas previous generation lah. Okay? Bila kita tengok generation sekarang ni, mereka tend to digital punya generation, di mana bila tanya nak jadi apa, okay, saya nak jadi YouTuber, saya nak jadi Insta famous. Okay, sebab apa? Saya nak jadi gamer. Okay, sebab apa? Mereka rasakan mereka nak cari duit dengan menggunakan tu. That's why bila kita gagal untuk memberikan satu explanation tentang kepentingan ilmu tersebut, that's why mereka rasa tak penting ilmu tersebut. Sebab mereka rasa, kalau tak guna ni, biar aku jadi gamer, Insta famous, lagi banyak duit. Okay? Itu generasi sekarang, and that's kita yang concern sekarang lah. So that's why cara kita nak mengajar sekarang ni perlu berubah. Okay? Perlu berubah. Jadi di mana kita nak bagi mereka ni tahu tentang application of knowledge that they learn, supaya mereka boleh gunakan dalam real context. Supaya mereka dah habis belajar nanti, mereka gunakan ilmu yang kita pelajari ni untuk mereka berjaya. Okay, untuk mereka berjaya dalam pekerjaan mereka lah. So inilah salah satu benda yang kita sebagai lecturer, sebagai educator, lihat benda ni penting. Okay. Okay, so this is the second topic. Okay, bagi kita masuk second topic. Background of PJBL. Okay, mesti kita lihatlah background of PJBL. Okay, so have you heard about learning by doing? Okay, I think most of you have heard of it, learning by doing. Sebab biasa dah pernah dengar lah. Learning by doing. Okay. Okay, it actually come from daripada seorang yang kita kenali, iaitu John Dewey lah. Okay. Most of researchers stated that project-based learning ni originated from learning by doing. Okay. Memang researcher kata project-based learning dia originated from
learning by doing, which is a concept introduced by John Dewey lah. Okay, di dalam satu buku yang kita kenali sebagai My Pedagogic Creed. Okay, dalam ni kita akan nampak ada satu tu dia kata by learning by doing. Okay, it's a very long time ago lah. It's a hands-on approach to learning, meaning student must interact with the environment in order to adapt and learn. For this reason, he promoted the so-called expressive or constructive activities as the center of correlation. Jadi di sini kita lihat dia beberapa researcher selepas itu dia advancekan idea ini untuk menjadikan satu teaching method yang dikenali sebagai project based learning. Tapi bukan dia, idea itu datang daripada dia, learning by doing ni. Jadi researcher yang selepas tu dia akan come up with project based learning lah. Alright. Okay. Jadi kita lihat kan, macam mana learning by doing ni. Okay, learning by doing. Kita lihat konsep learning by doing yang diintroduce oleh John Dewey ni. A simple way to understand learning by doing is by recalling to our childhood moments. Okay, kita lihat balik. Okay, macam mana kita punya childhood moments masa kita kecil-kecil dulu. Okay, firstly kita tak kenal pun dunia macam mana. Okay, apa yang kita belajar about this world is taught by our parents. Okay, contoh kita kata parents kita tengah masak air, okay, guna kettle, and then we saw that the kettle berbunyi and then keluar asap. Jadi kita pun kita dengan rasa curiosity yang tinggi, okay, our curiosity yang tinggi, kita rasa macam nak pegang lah benda tu, nak ambil lah benda tu, but our parents stop us from daripada pegang benda tu sebab dia kata benda tu panas. Okay, benda tu panas. But in our mind kita rasa nak tahu panas tu macam mana, betul tak? Just masa kita kecil-kecil, panas tu macam mana? Okay. Jadi kita ni dengan rasa degilnya, dengan rasa nak tahunya, kita pun pegang. Dah pegang tu menangis. Okay, dah nangis lah. So itulah kita dah learn our lesson. Okay? Bila dah merasai sendiri, barulah kita menyesal. Itulah kita kenali sebagai learning by doing. Dah buat, baru belajar. Okay? Dah terngantuk, baru tengadah orang kata dalam pepatah Melayu. Okay? Itulah learning by doing. Maknanya kita dah buat benda tu, baru kita akan belajar. Sebab apa? Kita tak dengar cakap orang. Okay? Kita tak dengar cakap orang. Kita dah buat, baru kita belajar. So, this contoh learning by doing. Contoh sama juga dengan pelajar-pelajar kita. Okay? That's why kita kena ajar mereka. Contoh nak pegang solder. Okay, nak pegang solder. Macam mana nak solder? Jadi, dengan teori saja tak memadai. Jadi mereka perlu pegang solder, and then soldering paste kena pegang semua, macam mana nak solder components. Jadi benda-benda tu dia kena merasai sendiri. Sebab apa? Diorang kena tahu teknik-teknik tu. Sebab apa? Dengan teori saja tak mampu untuk mereka menjadi seorang expert dalam bidang tersebut. Alright. Itu adalah salah contoh dalam childhood moments kita. Sama juga dengan kita punya current technology. Teknologi kita yang sekarang ni lah. Bila kita lihat teknologi sekarang ni, kalau kita go back previous 20 years back kan, kita pergi 20 years back, kita tengok macam mana handphone zaman dulu. Okey, handphone zaman dulu punya besar gedabak, okey. Orang kata kalau baling ke anjing, anjing mati kan, macam tu kan. Macam itulah kiranya. Maknanya begitu besar dan beratnya handphone zaman dulu. And then as it go over time, handphone kita pun semakin ngecil dan semakin menipis. Alright? So, dia tak muncul macam macam tu saja, tak. Okay, dia bukan muncul sekali buat dapat, tak. Dia kena gunakan using trial and error method. Jadi developer teknologi ni dia menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu lah. Maknanya mereka belajar daripada kesilapan. Mereka belajar daripada pengalaman mereka untuk mereka hasilkan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Okay, so this is what learning by doing. Mereka tahu, okay, kalau buat macam ni tak boleh. Kalau buat macam ni boleh. Okay, so that's why learning by doing ni kita biasa associated with discovery and innovation. Kita akan biasa kita akan kaitkan learning by doing ni dengan inovasi-inovasi lah, dan juga learning by doing. Sebab itu kata R&D ni ialah satu proses yang makan masa. Sama juga dengan proses-proses kita nak belajar. Kita perlu makan masa. Bagaimana kita perlu trial and error, kita belajar kita belajar pengalaman. Alright. Okay, so sekarang ni kita tengok. Ini adalah Thomas Edison. Rata-rata semua orang kenal kot Thomas Edison. Kan? Okay, ini adalah orang yang bagi kita cahaya sekarang ni. Okay? Dia adalah pencipta kepada mentol, okay? Lampu mentol kita yang ada zaman sekarang ni lah. Okay, kalau dia tak buat dulu, maknanya kita still bergelap lagi lah. Jadi dia adalah salah seorang inventor
yang buat lampu. Okay? Tetapi how much effort that he put on Mac just about. Okay? Dia selepas 10,000 kali percubaan barulah dia dapat hasilkan satu mentol yang berfungsi. Okay? Tetapi dia tak kata dia fail. Dia tak kata pun dia fail. Dia just kata dia just found 10,000 ways that won't work. Okay, maknanya dia belajar daripada kesilapan kita. Okay, kalau macam ni tak boleh. Macam ni tak boleh. Maknanya dia jumpa 10,000 jalan yang memang tak akan buat dia berjaya. Okay? Okay, jadi itulah yang kita nak buat daripada student-student kita. Okay? Kita nak buat, okay, kalau buat macam ni tak boleh. Buat macam ni boleh. Buat macam ni pun tak boleh, buat macam ni boleh. Jadi dia akan belajar dari kesilapan, dia akan belajar daripada experience dia. Itu adalah macam mana project based learning bagi experience, bagi exposure kepada pelajar-pelajar kita. Sebab kita nak pelajar ni belajar sendiri. Okay? Kita bagi teori and then diorang just apply. Okay, macam mana apply? Belajar daripada kesilapan, belajar daripada experience mereka. Dan ini adalah biasanya orang-orang dalam orang-orang yang hebat-hebat macam ni. Jadi kita nak pelajar-pelajar kita pun hebat. Okey? Dan seterusnya kita sambung balik tadi daripada history tadi, okey? Dan seterusnya daripada learning by doing yang dibuat daripada John Dewey tu, muncullah dia punya pelajar. Pelajar dia ni iaitu William H. Kilpatrick, dia successor. Okey? Dia introduce pula satu method yang dikenali sebagai project method. Okey? Jadi dia project method ni adalah salah satu kaedah di mana untuk early childhood education that organize curriculum and classroom activities around project central team lah. Dia around project. Memang kita buat around project. Jadi di sini teacher ni as a guide and facilitator. Okay? Untuk guide and facilitate learning sahaja. Dia tak boleh sebagai autocratic di mana dia nak promote student centered learning. Okay? Dia nak promote student centered learning di sini. Alright, then reject traditional schooling. Okay, Kilpatrick believe that students should direct their own learning according to their interests and should be allowed to explore their environment, experience their learning through natural senses. Jadi mereka gunakan apa yang adalah hands on, gunakan sense mata, gunakan mulut, hidung dan sebagainya untuk mereka belajar tentang environment, belajar tentang dunia ini. Okay, so project method ni memang dia reject traditional schooling habis-habisan lah. That focus on memorization, rote learning, and juga classroom punya organisation. Maknanya kita letak kerusi-kerusi macam tersusun, dia tak suka macam tu. Jadi dia nak bentuk yang lebih selesa untuk promote student centered learning. Okay, dan project method ni kita kena biasanya ada dekat dulu dia dibuat daripada architecture dan juga engineering di Europe. Okay, dan kemudian muncullah banyak lagi kaedah, itu project based learning. Alright, dan the third one, okay, the third subtopic is how PJBL works. Okay, how PJBL works. Okay, so ini adalah characteristic of PJBL, characteristic. Jadi actually there's so many characteristic. Jadi saya dah ringkaskan dan ini adalah apa yang saya dapat daripada characteristic of PJBL. Okay, so PJBL, the first one, yang ini pun saya ambil point out daripada, kita ambil satu demi satu daripada definition yang saya dah hasilkan tadi lah. Okay, the first thing is PJBL is the process of application and integration of knowledge. In PJBL, the student are going to apply what they have learned previously. Okay, dan mereka akan apply apa yang mereka telah belajar sebelum ni, yang tengah belajar sekarang ni, dan apa yang mereka akan pelajari selepas ini. Okay, itu yang project based learning tekankan. Most of the time, the level of knowledge that student have on that time is not sufficient. Okay, kita yakin memang waktu dia nak project tu dia punya knowledge tak cukup pun. Okay, tetapi mereka akan belajar time by time. Sebab apa? PJBL ni dia emphasize on inquiry, dia emphasize on discovery. Sebab tu pelajar dia akan dig on deeper on dalam learning tu lah, untuk mereka dapat deeper understanding. Okay, contohnya macam saya berikan tugas kepada pelajar saya berkenaan dengan buat satu produk berkaitan dengan IoT. Okay, saya cakap dekat mereka pada awal subjek IoT. Tapi mereka tak ada knowledge pun tentang IoT. Jadi macam mana mereka nak buat? Jadi saya akan ajar basic. And then along the way tu mereka akan discover sendiri lah. Oh, kena buat macam mana, macam mana. Jadi mereka akan gunakan ilmu yang sedia ada. Mereka gunakan ilmu yang saya sedang ajar. Dan mereka akan prepare ilmu yang mereka perlu ada selepas ini. Itu adalah along the way lah untuk project based learning ni lah.
Jadi mereka ni akan explore the material apa yang mereka perlukan, mereka akan learn deeper, mereka akan tanya soalan, mereka akan share ideas dengan semua orang. Okay, mereka akan tanya expert-expert. All of these are driven by student themselves. Okay, maknanya mereka yang ada motivate themselves and only monitored and guided by us lah, by kita sebagai lecturer. Kita kena guide, make sure they are in the right path lah. During the process, the student are also acquired new knowledge. Okay, mereka akan acquire new knowledge and they keep learning and apply the knowledge, and then dia sajalah, maknanya dia acquire new knowledge and then apply. Okay, acquire new knowledge then apply. Jadi ia adalah satu continuous process di dalam project based learning. So it allow the student to integrate the knowledge that they have and learn. Okay. So the second is the student work on the project as a group. Okay, sebab apa? Sebab saya katakan sebelum ni, PGBL ni di-emphasize on the real world problem. Jadi dia susah untuk kita selesaikan dengan bersendirian. That's why we ask them to work in a group so that they are able to come out with a solution and they can come out with the product and solve the problem lah. Sebab tu mereka and then kita nak mereka belajar untuk support each other. Okay, support each other by sharing ideas, teaching their friend, having discussion and positive reinforcement. Okay, it also required because the problem memang susah lah nak solve tadi, quite challenging. Okay, the third one is the problem is based on the real world problem. Okay, or authentic task lah, authentic task. Okay, maknanya memang dunia sebenar punya soalan. Okay, it means that the problem is what being faced by the community in this world. Okay, contohnya macam saya sebagai seorang lecturer, ni saya bagi salah satu contoh lagi saya bagi contoh di mana saya buat benda-benda ni. Contohnya macam isu semasa, iaitu isu tentang kenaikan harga pada bil TNB kita. Okay, rata-rata pada musim PKP ni bil elektrik TNB semakin meninggi. Okay, di mana rakyat semakin tak tahulah kenapa jadi tinggi kan. Okay, itu adalah soalan yang saya berikan kepada mereka, di mana mereka kena solve soalan tu. Okay, dan rata-ratanya come out dengan pelbagai idea lah, di mana mereka kata ini mungkin berpunca daripada kegunaan elektrik yang sangat tinggi mereka, di mana mereka rata-rata duduk di rumah semasa musim PKP. Jadi mereka gunakan electric appliances dengan kadar yang sangat tinggi, gunakan aircon sentiasa 24 hours, that's why tinggi. Okay, itu satu. Ada juga come out dia kata maybe meter elektrik rosak. Okay, then third maybe dia kata wiring dalam rumah tu rosak. So they come out different cost, macam-macam cost mereka rasakan yang boleh menyebabkan masalah tersebut. Jadi then mereka come out dengan solution lah, macam mana mereka nak buat satu produk yang boleh bantu mengurangkan bil ataupun bantu untuk kita lihat bil-bil kita tersebut. Okay, contohnya macam saya punya student, dia come out dengan smart meter. Okay, smart IoT meter, di mana dia kata IoT meter ni kita tap saja pada kita punya TNB meter, jadi dia akan terus bagi reading yang sebenar kepada TNB. Okay, and then kita pun boleh lihat pada kita punya app sahaja. Maknanya bukan reading yang anggaran tetapi reading yang sebenar. Okay, yang kedua dia kata ialah kita boleh buat smart socket, di mana kita boleh letak pada soket-soket plug kita and then kita boleh baca reading berapa watt kita pakai dalam satu-satu masa. And kita boleh monitor kita punya progress kegunaan elektrik pada satu-satu masa, di mana paling banyak kita pakai. Okey, itu kedua. Yang ketiga ialah mereka juga boleh buat satu alat di mana untuk lihat di manakah kerosakan-kerosakan wiring pada dinding. Okey, itu adalah apa yang mereka come out, produk-produk yang mereka come out lah. Tetapi hasilnya memang tak ada lah, sebab apa, musim PKP, disebabkan PKP ni benda tu jadi terhalang lah benda tu. Okey, itu salah satu contoh yang apa yang saya buat di dalam kelas lah. Alright, yang keempat, consumes a lot of time to finish the product. Of course, produk-produk ni kita tak boleh nak selesaikan dalam tempoh masa 3 jam kelas. Memang mustahil. Okay, memang mustahil. Jadi dan juga maybe tak boleh diselesaikan dalam seminggu. Tak juga. Jadi projek-projek seperti ini diperlukan kajian yang mendalam. Okay, sebab apa? Dia melibatkan komuniti sebenar, real world audience, real world problem. Jadi dia akan masa maybe dalam 7-8 minggu, maybe juga 10 minggu untuk mereka selesaikan projek ni lah. Okay, the project itself memang main course untuk subjek ni lah. So student will definitely spend their time on the project. Okay, and the fifth one is learning process focuses on the production of the end product to solve the problem.
Okey, jadi memang learning proses ni memang kita lihat untuk kita belajar-belajar ini untuk fokus on the product itself. Jadi kita punya pengajaran kita mestilah menjurus kepada produk tersebut lah supaya mereka boleh apply what they learn. Maknanya diorang dah tahu dah nak kena buat apa and then mereka dah cari ilmu-ilmu yang mereka perlukan untuk hasilkan produk tersebut. Jadi kita punya learning instruction, kita dah align kita punya pengajaran kita mesti menjurus kepada projek supaya pelajar boleh apply apa yang kita ajarlah. And then student develop and formulate their own design and experiments. Jadi pelajar-pelajar ini mereka akan create their own cara untuk buat projek tersebut. Tetapi kita tak boleh nak paksa mereka end product tersebut. Contoh kita assessment kita kena pijak sebab kadang-kadang kita ni sebagai lecturer kata produk awak tak siap. Jadi markah awak 0. Jadi tak boleh macam tu. Sebab apa? Dalam projek business learning kita tak focusing on produk sebagai assessment. Maknanya produk tak siap markah 0. Jadi kita yang penting dalam projek business learning adalah proses yang pelajar itu telah menjalani ketika proses membuat produk tersebut. Contohnya apa yang mereka acquired. Apa skill yang mereka acquired. Apa knowledge yang mereka acquired during the process of making the project. Jadi maybe produk tersebut maybe makan berapa persennya, maybe 10 to 20% untuk produk yang siap. Tapi yang selebih itu adalah proses. Jadi kita kena make sure assessment kita untuk projek business learning ini tak focusing on the product semata-mata. Okay, mesti pandai-pandailah untuk kita menilai sepanjang proses tersebut lah. Okay, sebab kita tak nak student rasa kecewa dengan buat projek business learning sekiranya mereka tak siap. Assalamualaikum Dr. K. Salam. Boleh mencelah sekejap Ya. Saya rasa ada dua soalan ni berkaitan dengan pembintangan ni juga. Sambil-sambil tu mungkin boleh jawab lah. Saya rasa sebagainya dah dijawab tadi. Okey. Berkaitan dengan satu soalan ni, bagaimana projek pelajar projek yang pelajar jalankan itu berhasil seperti yang diharapkan? Apakah akan ada kesan dan penilaian nanti? Saya rasa baru sahaja dijawab tadi. Akan ada penerangan lanjut dan seterusnya daripada PM Dr. Azlina. Real world problem itu perlu diberi oleh pensyarah atau pelajar cari sendiri? Okey, mostly memang pensyarah akan cari. Okey, mostly memang pensyarah yang akan cari. Sebab tu dia kata projek business learning ini adalah satu proses yang agak sukar untuk pensyarah pada permulaannya sebab mereka kena cari mereka perlu cari masalah tersebut. Bagi satu tema lah macam saya kata tadi. Okey, tema dia adalah masalah tentang B40. Sekarang B40 sekarang ni susah cari makan. Macam ni kita nak improve ekonomi mereka. Jadi kita kena macam itulah. Jadi solutionnya akan jadi banyak. Okey? Kalau boleh kita bagi, sebab kalau kita bagi solution, kita bagi soalan tu untuk pelajar cari, jadi maka dia akan jadi bermacam-macam cara. Jadi susah. Jadi kita untuk at least kita nak bagi dia fokus pada satu aspek supaya kita mudah untuk menilai dia nanti. Okey? Jadi kita yang akan define masalah tersebut. Alright? Itu dalam projek business learning. Okey. Itu saja kan? Ya. Okay, dan yang ketujuh, the last one is it emphasize on higher order level thinking skills. Okay, kalau kita lihat kepada revise taxonomy, belum taxonomy revise belum taxonomy tu, kita yang atas sekali, yang level 7 tu, okay, ialah create, betul tak? Okay, as we go along the belum taxonomy, kita akan lihat the highest order is create. That is what PJBL all about. It's all about creating something. Okay, the student are able to achieve that as they will use their brain to think critically, they think creatively to solve the problem and come out with solution. Jadi kita nak aim ke situ. Okay, sebab itulah kita nak creating something, student akan produce something. Alright. Okay, ini adalah key process dalam PJBL. Okay, dah key process dia. Maknanya first kali kita akan defining the problem. Okay, start with the real world problem, authentic task. Di mana ini akan diberikan oleh pensyarah lah. Okay, pensyarah dia akan start dengan problem tersebut. Dia akan based on the real problem, what happened in this world lah. Okay. Then the process generating idea will begin. Okay. Pelajar-pelajar ni akan berkumpul ramai-ramai dalam satu kumpulan. Dia akan start generating ideas. Dia akan start planning with end in mind. Okay. Dia ada satu term namanya plan with the end in mind. Jadi mereka dalam kepala mereka ni setelah berbincang-bincang, mereka dah rasa okay, kita kena buat produk ni. Okay. Kita kena buat produk macam ni. Okay. Mereka dah ada satu, orang kata, imajinasi macam mana produk tersebut. Okay. Sebab ini based on saya kata sebagai understanding by design, UBD framework.
UBD framework. Sebab saya memang gunakan UBD framework ni untuk saya buat project based learning ni. Sebab apa? Saya nak pelajar bayangkan macam manakah end product tersebut. Sebab itu akan motivate mereka untuk buat lebih baik. Okay? Mereka akan tahu apa yang mereka perlu belajari, apa yang mereka perlu ada, knowledge yang mereka kena ada. Okay? Jadi Understanding by Design framework ni dibuat oleh Grant Wiggins dan juga Jay McTee di mana mereka memperkenalkan satu design di mana backward design, di mana kita identify desired results. Okay? Yang ni memang kita gunakan untuk kita reka kurikulum kita, reka instruction kita. Okay? Boleh tengoklah rata-rata ni kita pun dah banyak gunakan benda ni. Sebab apa? Kadang ni kita memang kita buat goals dulu. Kita punya goals. Okay? Learning goals, learning outcome. Barulah kita plan kita punya instruction. Okay? Mostly memang cara kita macam ni. Sama juga dalam project based learning. Kita buat backward design. Di mana pelajar-pelajar dah ready dengan di dalam kepala mereka, dalam otak mereka, apa produk yang mereka nak hasilkan. Okay? Based on the real world problem lah. Kemudian barulah mereka akan discussing. Okay, discussing dengan mencari lebih further info pada expert, pada orang yang bermasalah tersebut, pada lecturer, instructor dan sebagainya. Dan kemudian seterusnya adalah prototyping. Okay, jadi mereka kena buat mereka punya idea itu into one tangible product. Maknanya mereka buat satu tangible product based on idea mereka lah, sebab supaya kita nak tengok benda tu boleh dilihat, boleh tak kita realize benda tu, and then barulah kita test the prototype and the real setting dan kita dapatkan feedback. Okay, proses ini continuous sebab saya percaya mereka tak akan berjaya untuk kali pertama. Okay, maknanya kita dah hasilkan prototype pertama, testing terus berjaya, tak. Okay, sebab dia akan keep on repeating proses ni sebab mereka akan rasa ada benda yang still tak lengkap. Jadi mereka akan generate ideas balik, discussing balik prototype and testing and refining. Maknanya mereka akan refining the idea sampailah mereka dapat hasilkan satu produk yang boleh selesaikan masalah tersebut. Okey, jadi ialah satu proses continuous until the end dah settle masalah tu, mereka akan sharing. Okey, proses yang terakhir adalah sharing di mana mereka share and present the result to the authentic audience. Mereka akan share lah. Jadi di sini pelajar akan lebih rasa seronok dan motivate untuk belajar sebab mereka rasakan produk mereka ni boleh digunakan di pasaran. Okay? Sebab apa yang saya ajar di kelas, bila saya katakan, produk awak ni boleh kita gunakan di dunia nyata, awak boleh jual. Mereka suka tau benda tu. Mereka kata, boleh jadi businessman. Kita boleh jadi kaya, dia kata. Jadi benda-benda macam ni lah kita nak bawa kepada student kita supaya kita nak motivate pelajar-pelajar kita ni untuk lebih semangat untuk belajar. Sebab ada student-student saya yang memang dia kata dia ni tak ada motivate nak belajar, nak berhentilah belajar. Tetapi bila dia masuk kelas saya, kita katakan okey, kita buat satu produk yang kita boleh jual. Kita boleh jadi kaya. Jadi dia suka. Jadi benda-benda macam tu kita nak. Okay, sebab apa? Macam kita nak bukan saja student kita ni menjadi cikgu, tetapi kita nak supaya mereka boleh jadi satu entrepreneur juga dengan menggunakan ilmu yang mereka pelajari di SOE ni ataupun di FSSH ni. Okey? Jadi bila dah jadi macam tu, bila mereka sharing, mereka dah pergi jumpa community untuk dapatkan feedback, mereka rasa lebih seronok. Okey, selain daripada itu, kita boleh adapting CDIO juga. Okey, rata-rata kita pernah dengar kot CDIO ni, Conceive, Design, Implement and Operate. Okay, dia adalah satu framework yang CDIO initiative adalah satu framework yang dibuat dalam bidang engineering education dan kita tak gunakan totally fully CDIO punya model. Sebab apa? Dia ada standard-standard tertentu yang dia akan pakai. Jadi bila kita lihat saya tunjuk dia punya website. Okey, saya tunjuk website di mana CDIO ni sendiri dia menggunakan project based learning di dalam mereka punya framework. Okey, kalau kita lihat projek ni, kalau boleh pergi cdio.org. Okay, sebelum ni rasanya dalam beberapa tahun lepas pernah ada sharing mengenai CDIO di UTM. Okay, rasanya memang sekarang ni tiba-tiba senyap, saya tak tahu kenapa. Alright, jadi lihat di sini kalau knowledge library memang kita lihat ada project based learning. Okay, CDIO memang focusing on project based learning lah. Jadi lihat di sini ada banyak projek-projek dia. Okay, ada flight vehicle, ada NASA project. Jadi di sini
Jadi di Malaysia ni dia ada beberapa member collaborator untuk CDIO. Yang first kali adalah Teles University. Okay, itu di mana saya mendapat pendedahan tentang project based learning dengan CDIO pada tahun 2011. Di sinilah saya belajar tentang CDIO dan juga project based learning. Okay, that's why lah saya dapat ideanya, tercetusnya idea untuk saya buat project based learning sebab saya pergi ke Teles University di mana mereka merupakan first member of CDIO dan mereka yang menggunakan project based learning. Dan seterusnya UiTM. Okay, UiTM pun members juga untuk CDIO. Okay, kalau dekat Johor ni dia ada satu lah iaitu Ibrahim Sultan. Okay, Politeknik. Okay, Politeknik Ibrahim Sultan merupakan members kepada CDIO. Tetapi UiTM rasanya hari tu dia nak apply tapi dia tak jadi, saya tak tahu kenapa. Okay, jadi dia terhenti ke situ, saya tak sure apa proses dia selepas tu. Tapi actually CDIO ni bukan sahaja untuk engineering education tetapi dia sesuai juga untuk non-engineering. Tak kisah sebab apa? Ramai researcher buat CDIO punya model di dalam bidang-bidang mereka. Contohnya dalam bidang ICT, di dalam bidang language, dalam bidang TVET dan sebagainya. Banyak lagi mereka gunakan. Okey, jadi ni adalah CDIO. Okay, CDIO ni stands for Conceive, Design, Implement and Operate. Okay. Jadi yang first kali adalah conceive. Okay, defining customer need. Dia sama je, proses dia sama macam key proses yang saya share sebelum ni. Okay, sama saja. Itu yang first kali ialah conceive. Kita lihat kepada masalah customer kita. Okay, kita lihat kepada teknologi yang sedia ada, material kita. Okay, maknanya student ni dia kena prepare semua ni. Okay, apa masalah dia, apa material dia, apa knowledge yang diperlukan. Itu kita nilai sebagai conceive. The second word is design. Okay, dia dah prepare semua tu, dia akan start creating the design, the plans, dia akan planning macam mana nak buat, the drawings, algorithm and apa saja yang terlibat. Okay, maknanya dia start, kalau di sini adalah bahagian planning lah, generate ideas. Okay, implement. Okay, once dia dah the design, dia implement, iaitu di sini adalah bahagian prototyping. Maknanya mereka akan turn the design into one tangible product. Okay, dia akan jadikan satu tangible product supaya semua orang boleh lihat. Dan last kali operate iaitu bahagian testing. Okay, testing dan juga sharing lah. Di mana mereka akan test benda ni sama ada berkesan atau tak mengikut kriteria yang mereka inginkan, mengikut matlamat yang mereka inginkan dan seterusnya mereka akan sharing kepada dunia luar lah. Okay, ini adalah CDIO di mana kita boleh gunakan adapt CDIO di dalam project based learning juga. Tak ada masalah. Jadi terpulang pada kita nak gunakan mana satu. Okay, sama key proses itu tak semestinya kena dia bukan adalah satu proses yang rigid dalam project based learning as long as kita ada menepati key proses tersebut. Okay, ataupun karakteristik tersebut. Okay, asalkan kita dah penuhi semua tu, kita boleh katakan kita buat ni adalah project based learning. Okay, ini adalah subtopik yang terakhir iaitu effects on project based learning on student learning. Ini yang kita nak focusing lah. Okay, so rata-rata researcher dalam project based learning ni dia ada banyak purpose. Okay, they have so many purpose on doing the project based learning. Okay, but I identify 5. Okay, the main 5 lah. Okay, the first one is improve understanding on existing knowledge. Okay, dia nak improve knowledge yang sedia ada pada pelajar-pelajar kita dan juga supaya mereka dapat deeper understanding. Okay, yang second adalah encourage student to learn deeper on particular knowledge. Okay, supaya mereka mendalami lebih lanjut tentang apa yang mereka pelajari sekarang ni. Mereka akan pelajari sendiri, maknanya mereka akan dig deeper into the knowledge. Okay, yang ketiga ialah increase student motivation and eagerness to learn. Okay, yang ni pun kita nak. Sebab apa kita nak motivate student kita? Rata-rata student kita ni dah tak ada motivate untuk belajar. Sebab rata-rata pun mereka kata, oh buat apa aku nak belajar benda ni? Tak digunakan pun dekat the real world. Okay, aku tak guna pun waktu belajar. Jadi kita nak motivate student kita ni supaya mereka, macam mana kita nak motivate ialah kita nak tunjukkan how our knowledge can be applied in the real world. Supaya mereka dapat, okay, kalau aku apply benda ni boleh dapat apa project ni. Kalau dapat benda ni aku boleh gunakan untuk kerja ni. Okay, mereka nak benda tu sebenarnya. Okay, so the fourth one is improve technical and non-technical skills. Okay, ni apa yang saya buat lah. This is what I did to improve the technical and non-technical skill for my PhD. Di mana saya buat satu framework di mana macam mana project based learning ni boleh bantu untuk improve technical and non-technical skills. And the fifth one, the improve knowledge retention and appreciation. Jadi kita nak pelajar-pelajar kita ni mampu untuk simpan memori, simpan knowledge tu dengan kadar yang lebih lama. Okay, sebab apa? Rata-rata kita ni
mempunyai kadar ingatan yang sangat-sangat rendah. Okay. Jadi ini ada beberapa teoris yang behind PGBL. Okay, first kali adalah constructivism. Ini memang rata-rata saya rasa teaching method most on active learning memang based on the constructivism. Okay, suggest that humans construct knowledge and meaning from their experience and effort through cognitive process. Okay, memang inilah benda ni. Okay, yang kedua adalah experiential learning by David Cobb, di mana the process whereby knowledge is created through transformation of experience. Ini saya cerita tadi lah, maknanya kita transform kita punya experience jadi satu knowledge yang baru. Okay, kemudian kita ada grasping and transforming experience. And the last one ni optional lah. Okay, dia tak semestinya ada, tapi yang paling penting adalah constructivism and experiential learning. Okay, situated learning ini ialah kita grounded in the same context with authentic situation, di mana kita berletak pelajar kita tu dalam dunia sebenar. Maknanya kalau mereka ni pelajar engineering, kita letak dia dekat tempat engineer tu. Maknanya kita bawa engineer masuk sebagai lecturer mengajar mereka, dan macam mana mereka kena sebagai seorang engineer. Sebab ini yang berlaku di Talis University, di mana mereka menggunakan tenaga pengajar dia sebab engineer, dia akan serap seorang engineer sebagai part time lecturer untuk mengajar student mereka, iaitu berkaitan dengan project design. Okey, sampai macam tu sekali. Jadi pelajar-pelajar mereka ni, mereka akan diarahkan ataupun diajar oleh engineer tersebut macam mana mereka nak buat projek. Ada yang kena hentam, okay, dia kata bajet ni tak betul lah, ni awak punya milestone tak betul. Jadi mereka rasa benda tu. Okey, situated learning teori ni. Jadi untuk keadaan kita tak semestinya kena ada. Sebab yang ni adalah optional. Yang penting adalah constructivism dan juga experiential learning. Okay, dan seterusnya di dalam constructivism, dia ada promote juga constructivist learning theory environment. Jadi di sini kita akan lihatlah dia punya mapping di antara constructivism learning environment and PGBL. Okay, yang first kali dia karakteristik of constructivist learning environment ataupun CLE adalah mereka provide multiple representation of reality. Okay, maknanya dalam satu reality ni ada multiple representation. Sama juga dalam PGBL, di mana kita boleh provide multiple ways of to solve the problem. Sebab kita katakan untuk solve problem ni tak semestinya ada satu cara, ada banyak cara. Okey, dan juga masalah tersebut bukan berpunca daripada satu benda, banyak sangat. Okey, sebab itulah cara kita nak ajar student kita ni untuk mereka provide multiple representation of reality. Mereka akan rasa, oh, masalah ni bukan disebabkan oleh satu benda saja, banyak benda. Wire putus lah, okay, meter rosak lah dan sebagainya, contoh untuk TNB tadilah. Dan juga seterusnya represent the natural complexity of real world and present authentic task. Okay. Jadi yang ni pun sama juga, dalam PGBL kita provide real world problem, okay, authentic task to the student. Jadi kita bagi mereka memang soalan-soalan yang sebenar, okay, masalah-masalah sebenar yang mereka untuk selesaikan. Itu pulang kita nak selesaikan masalah komuniti boleh, masalah industri boleh, masalah di sekolah boleh. Okey, mereka selesaikan semua benda-benda ni. And the third one is focus on knowledge construction. Okey, memang dalam PGBL kita fokus on knowledge construction sebab mereka belajar through experience. Jadi melalui through experience, kita akan mengarahkan student kita untuk develop and formulate their own design and experiments. Jadi through time tu, along the time tu, mereka akan belajar macam mana nak buat design tersebut. Mereka akan belajar sendiri through experience. Mereka akan belajar sendiri melalui mistake yang mereka lakukan. Okay? Jadi mereka akan belajar macam-macam. Jadi di situ dia akan build up mereka punya knowledge. Okay? Sebab kita tahu experience is a good teacher. Betul tak? Pengalaman adalah satu guru yang baik untuk kita. Kita belajar daripada kesilapan kita supaya kita melakukan kesilapan kita yang lagi pada masa akan datang. Okey, dan seterusnya foster reflective practice. Jadi kita nak foster reflective practice supaya mereka ini dapat melihat semula apa kesilapan-kesilapan mereka yang mereka telah lakukan. Jadi dengan macam mana mereka, selain daripada itu, mereka dapat feedback, okay, dan responses daripada lecturers ataupun expert tentang solution dengan planning mereka. Jadi mereka akan reflect balik apa mereka telah buat, and then apa penambahbaikan yang mereka perlu lakukan selepas itu. Okey. Jadi di sini PGBL pun kita promote benda-benda ni. Okey, kita support CLE punya karakteristik. Okey, yang ni adalah experiential learning dengan PGBL. Alright. Okey, jadi ini saya tak nak lebih go through banyak sangat sebab ada few things lagi yang penting saya rasa, sebab masa pun tak banyak ni, tinggal sikit je lagi. Alright.
Jadi spatial learning pun sama juga, kita nak lihat kepada pembinaan experience kepada pelajar. Kita nak bagi exposure experience kepada pelajar. Kita nak expose satu pengalamannya baru kepada pelajar supaya mereka boleh melakukan lebih banyak inquiry dan discovery by learning through people and experts. Okay, mereka akan belajar lebih banyak lagi sebab mereka melakukan pembelajaran ini secara sendiri untuk buat projek tersebut. Okay, so this is one quote that I got from Confucius. Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I understand. Okay, ini rata-rata berlaku pada kita lah. Okay, contohnya kalau saya bagi, kalau ada orang bagi tahu kita, petang ni ada meeting, jangan lupa. Dia bagi tahu macam tu je. Of course, kita akan lupa. Okay, confirm kita akan lupa. Kita macam, tadi dia cakap apa kita lupa. Tak sampai seminit kita dah lupa. Okay, teach me and I may remember. Okay, ini berlaku pada kita punya student. Okay, kita ajar. Kita belajar punyalah duduk depan tu 2 or 3 hours kita ngajar pumpang. Okay, teori ni, teori tu, calculate ni, calculate tu. And then bila dalam kelas tu mereka perform, bagus lah mereka ni faham kan. Bagus lah, boleh buat kerja ni, boleh. Okay, and then once they step out from the class, langkah je kaki tu dekat luar kelas, puff. Okay, reset kepala otak mereka. Pum, hilang. Okay, macam komputer kena format. Macam komputer format, lepas tu dia tanya, tadi belajar apa tak ingat belajar apa tadi. Itu rata-rata kita dah pernah alami juga. Kita sebagai student, kita pernah duduk kat tempat mereka, benda tu sama juga kita yang berlaku pada kita. Macam, tadi belajar apa kita dah lupa. Walaupun kita duduk dalam bilik kuliah tu sejam 2 jam, banyak kita boleh lupa. Tapi kita remember. Remember untuk tempoh masa yang singkat sahaja. Tapi kalau kita involve mereka dalam hands-on experience, kita involve mereka punya senses, mereka akan lebih faham di mana mereka boleh apply apa yang mereka belajar. Sebab mereka nak tahu kalau knowledge ni, kalau kita apply, kat mana kita boleh gunakan. Knowledge ni kat mana kita boleh gunakan. Jadi mereka akan lebih faham dengan lebih baik. Jadi kita nak expose mereka dengan hands-on experience ni supaya mereka boleh faham dengan lebih baik. Okay, so kalau tengok kartun ni pun sama juga. Dia kata macam mana, how did your memory improvement class go last night? Okay, dia kata I completely forgot about it. Okay, so sekarang ni saya nak test semua orang. Saya ada satu test untuk semua orang sekarang ni. Semua orang ingat tak apa dia second subtopik saya tadi? Ingat tak? Boleh tak cakap kat chatting, saya nak tengok. Apa dia second subtopik? Saya rasa semua tak ingat kan? Second subtopik saya tadi apa? Berkaitan dengan apa kan? Background, dessert versus main course. Teringat saya pun. Okay, so sekarang ni saya nak tanya lagi semua orang. Dalam first saya punya subtopik tu, ada gambar yang pelik kat situ. Gambar apa? Cerita ke? Ingat tak? Ingat tak? Ada gambar, siapa yang masuk awal tadi rasanya nampak. SpongeBob. Gambar apa? SpongeBob. Gambar tadi siapa buat tadi? SpongeBob saya rasa. SpongeBob ke SpongeBob? Pokemon warna kuning. Yes, Pokemon kuning. Okay? Nampak tak? Semua, jadi saya rasa orang akan lebih ingat benda tu. Okay? Sebab tu Dale Cone of Experience dah terangkan kat sini. Okay? Dale Cone of Experience dah terangkan kita akan lebih mudah mengingat visual symbols compared to verbal symbol. Okay? Even tu saya tulis, orang tak ingat. Okay? Sedangkan saya punya yang first slide itu datang lebih awal daripada second slide. Okay? Second subtopik. Tapi orang tak ingat pun second subtopik apa. Tapi saya letak gambar Pokemon tu dekat saya punya slide yang pertama. Tapi orang boleh ingat. Sebab apa? Sebab orang akan prefer to ingat visual symbols compared to verbal symbol. Jadi saya boleh buktikan benda ni sebenarnya betul lah. Benda ni betul. Orang susah nak ingat perkataan tapi orang ingat simbol. Tapi apa jadi kalau kita pergi ke bawah sekali di mana kita serapkan pelajar di dalam satu experience. Kita libatkan mereka dalam experience. Dan saya yakin kalau benda ni betul, jadi mereka boleh improve mereka punya memory retention dengan lebih baik. Mereka dapat learn better. Mereka dapat mengingati dengan lebih baik. Sebab apa? Kita ni, human brain ni is wired to forget. Kita ni memang senang sangat lupa. Kita perlu need positive reinforcement
to have good knowledge, memory or retention. Jadi macam mana kita dapatkan positive reinforcement ni? Of course through practice lah. Of course through practice. Contohnya adalah hands-on learning. Okay, di mana kita boleh apply apa kita belajar and then kita boleh improve our memory retention. Sebab apa? Based on research dikata 30 hari, selepas 30 hari kita hanya mampu untuk simpan 10% saja sekiranya kita tak apply ilmu tersebut. Tapi sekiranya kita bertuah, maybe kita dapat 0% lah. Okay, jadi kita boleh save kita punya store dalam memori 0%, tak ingat apa-apa langsung. Okay, jadi macam mana PGBL helps to improve knowledge retention? Okay, so actually there's a lot of way. Tapi ini adalah 4 ways yang saya rasa paling penting. Okay, di mana kita boleh apply. Okay, first kali ialah kita form links prior learning and put what they have learned into practice as soon as possible. Okay, hands-on learning. Okay, jadi di sini ini adalah PGBL bagi apa yang PGBL provide. Okay, memang dalam PGBL kita akan bagi hands-on learning di mana mereka boleh apply what they learn immediately. Okay, so kita boleh improve the memory retention and learning. Okay, pelajar tak ada masalah, dia terus apply apa yang mereka pelajari dalam kelas mereka ni. Dan di dalam project based learning mereka juga, mereka provide real world experience. Di mana pelajar akan membuat mereka akan membuat projek-projek yang berdasarkan dunia sebenar dan mereka dapat apply. Jadi itu adalah salah satu cara untuk improve memory retention. The third one is active learning. Okay, project based learning ni adalah salah satu active learning di mana mereka akan melakukan engagement, mereka akan melakukan sharing of knowledge, discussion dan sebagainya. Jadi ini akan lead to better retention of new knowledge. Dan seterusnya repeated memory retrieval, enhanced learning and knowledge retention. Okey, jadi seterusnya ialah kita boleh sekiranya kita keep repeating, keep repeating, ingat semula apa yang kita nak gunakan. Jadi itu adalah salah satu cara juga untuk kita improve our memory retention. Maknanya sebab dalam project based learning ni kita terpaksa apply. Once we going to apply, jadi kita terpaksa ingat semula apa yang kita nak pelajari. Okey? Jadi this is the way untuk kita improve memory retention. Ataupun student tu kalau dia nak apply, dia akan baca buku balik. Jadi bila dia baca buku balik, dia akan ingat dan dia punya learning akan jadi lebih baik. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk gambar otak. Okay, ini gambar otak student yang telah menjalani proses MRI. Okay, ini adalah salah satu proses yang telah dijalankan, okay, oleh salah satu profesor di mana saya ingat dia. Okay, dilakukan oleh Profesor Sian Belloc. Okay, Sian Belloc daripada Department of Psychology Human Performance Lab. Daripada okay, daripada situlah dibuat. Okay, Sian Belloc. Jadi dia ni memang terkenal dengan mind-body connection and author the book of How the Body Knows Its Mind. Okay, boleh carilah buku tu, How the Body Knows Its Mind. So dia study tentang impact of hands-on approach on our brain. Okay, macam mana impact of hands-on ni, impact on our brain. Jadi dia bagi student-student dia salah hands-on approach. Jadi apa yang dia lakukan ialah beliau buat MRI scan. Jadi dia apa yang dia dapati ialah pelajar yang mengalami hands-on approach ni, dia akan activate lebih banyak area dalam otak mereka. Okay? Dan apa yang activate itu adalah area-area berkaitan tentang sensory dan juga motor related parts in the brain. Okay? Jadi itulah salah satu result yang sangat menarik yang dapat kita perhatikan. Itulah pentingnya hands-on approach supaya kita dapat activate lebih banyak area of the brain. Jadi bila area brain kita dapat activate, kita akan dapat faham salah satu pengajaran itu dengan lebih baik. Okay, ini adalah kata-kata beliau di mana when we allow our bodies to become part of the learning process, we understand better. Jadi sekiranya kita libatkan tangan kita, mata kita, hidung kita, mata dalam pembelajaran tersebut, kita akan belajar dengan lebih baik sebab kita faham macam mana benda itu berfungsi. Okey, dan seterusnya beliau juga melakukan satu eksperimen di mana beliau buat satu control group, satu ialah experimental group, dan dia dapati pelajar-pelajar yang menjalani hanya sekali saja hands-on approach,
mereka berjaya meningkatkan 7% prestasi mereka. Okey? Itu baru sekali. Kalau banyak kali saya rasa dah memang hebatlah. Jadi itu adalah kelebihan mereka yang menjalani hands-on approach. Dan seterusnya kita lihat kepada last sekali adalah cara kita nak improve memory retention adalah melalui higher order thinking skills. Okey, di mana ini dipromote oleh project based learning lah. Jadi sekiranya kita lihat atas sekali itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu yang atas sekali itu. Alright. So PJPL promote HOTS higher order thinking skills. Jadi di sinilah yang kita nak promote supaya mereka have a better understanding, mereka ada better knowledge retention. Dan pelajar-pelajar ini kita dapat motivate. Okey? Dan last sekali, okey, sekarang dah 10 suku. Okey, last sekali ini saya nak share sikit saya punya framework apa yang saya dah buat sebelum ni untuk saya improve. Okey, saya buat saya punya research ni di beberapa universiti lah di Malaysia, and then one of it is Talis University. Okey, tempat Talis University ni ialah salah satu universiti yang memang hebat dari segi project based learning. Okay, so apa? Project based learning mereka ini kalau kita lihat, dia ada salah satu subjek namanya project design tak silap saya. Okay, di mana mereka diajar oleh kedua-dua engineer dan juga lecturers. Okay, projek mereka ni dimonitor oleh engineer daripada industri. Okay, dan juga project assessment mereka ni pun sama juga. Dia ada dua lah, satu project related assessment, satu lagi kita perlu ada non-technical punya skill assessment. Sebab mereka perlu selarikan kedua-duanya dan dia punya masalah ni daripada masalah sebenar lah. Jadi semua orang dia punya masalah ni daripada Grand Engineering Challenge. Masalah dunia adalah berkaitan tentang macam mana kita nak harvesting solar. Okay? Harvesting solar. Jadi mereka nak harvesting solar dan mereka nak hidupkan boat. Okay? Jadi mereka memang gunakan kaedah yang terbaik untuk mengajar pelajar-pelajar mereka di mana mereka menggunakan multidisciplinary team. Okay? Di mana mereka gabungkan engineering student daripada tiga bidang iaitu elektrik, chemical dan juga mechanical untuk mereka hasilkan boat tersebut. Jadi setiap dari mereka ni mereka ada task masing-masing. Contoh macam chemical ni dia akan study on macam mana fluid bergerak, apa resistance macam mana kita nak bagi boat tu jadi laju, okey? Mechanical pun sama juga, macam mana kita nak bagi boat jadi laju dari segi body dia, electronics pula parts dia, bahagian electrical. Jadi benda tu sangat menarik. Okay, and then dia juga involve industry. Jadi inilah terhasilnya salah satu saya punya framework untuk project based learning di dalam bahagian non-technical skill. Dan saya ada juga bahagian untuk kita nak buat knowledge retention. Tapi saya tak share kat sini sebab masa pun tak banyak dah ni. Alright, saya rasa setakat ini sahaja saya punya sharing berkenaan dengan project based learning. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi saya serahkan semula kepada Dr. Iman. Okey, terima kasih Dr. K. Sampai batuk-batuk ni tapi tak boleh nak bagi air jauh. Okey, basically seterusnya kita akan buka kepada soalan sikit lah sekejap. Cuma sebelum tu ada beberapa soalan dalam ruangan chat. Boleh saya bacakan Dr. K? Boleh. Okey, salah satunya ditanyakan daripada Dr. Azira, memandangkan pelaksanaan PJBL ini boleh kita rekodkan sebagai bahan bukti test DCP, apakah dokumen-dokumen penting yang perlu disediakan as part of bahan bukti dalam menjalankan PJBL? Dan yang kedua dia tanyakan berapakah cadangan allocation markah penilaian bagi sesuatu PJBL yang dijalankan di dalam kelas? Alright. Okay, terima kasih Dr. Azira. Okay, untuk test DCP tu kalau kita lihat untuk projek based learning of course lah kita punya CI itu sendiri. Okay, dalam CI kita tu kita kena mention lah kita buat project based learning macam mana kita nak buat project based learning, macam mana implementation daripada week 1 until week 15 tu kita punya implementation. Okay, sebab itu yang kita akan tengok projek dan seterusnya apa lagi dokumen-dokumen diperlukan adalah contohnya dari segi mereka punya progress report, maybe kena ada logbook. Okay, ada logbook. Sebab apa saya kadang-kadang suruh pelajar tu report dari progress mereka dalam logbook mereka. Okey, supaya kita akan lihat okey apa dia punya progress untuk minggu ni. Progress minggu depan tu apa. Okey, dia macam kita buat PSM, tapi dalam mohon maaf Dr. K, mungkin Dr. Iman tak perasan. Yang berbahagia dia kan ingin menyatakan sesuatu. Jadi maaf ya. Terima kasih. Tak apa Dr. K, habiskan dulu jawapan tu tadi. Saya tunggu sekejap. Saya habiskan dulu, okey? Okey Prof, okey. Okey.
Okay, dia macam PSM tapi kita buat dalam bentuk yang ramai lah sebab PSM kan buat seorang-seorang. Jadi ini dibuat dalam bentuk group. Jadi itu adalah macam itu cara kita implement project based learning. Jadi untuk bahagian pembangkahan pula itu terpulang kepada pensyarah lah nak bagi pembangkahan tu berapa. Okay, as long as kita tak kata meletakkan markah tu terlalu tinggi. Contoh kata produk yang siap kita bagi 50%. Tak nak lah. Contohlah produk tu tak siap. Okay, produk tak siap and then dia orang totally lost 50%. Jadi kita nak mereka kita assess apa yang mereka pelajari di sepanjang progress proses tu lah. Contoh daripada skill mereka. Okay, kita boleh test dia punya skill. Okay, kita boleh test dengan bagi quiz. Kita boleh test dengan macam-macam lagi. Tapi yang penting untuk project memang project based learning itu kita bagi maybe 70% and test tu dia 30% something like that lah. Okay, itu cadangan lah. Itu terpulang kepada pelaksanaan semua orang nak buat macam mana. Tapi yang paling penting kena ingat project based learning is the main unit lah. Sebagai main unit. Okay, Prof. Okay, pertama terima kasih kepada Dr. Muhammad Khair kerana menyampaikan sesi projek based learning. Saya minta maaf, saya kena check in dulu sebab saya nak kena bergerak ni kat bilik mesyuarat Dahlia, ada standby untuk pejawatan baru. Okay, pertama terima kasih dan juga kepada tim free di bawah TDPIPA. Okay, saya nak menyatakan sesuatu bagi semua staff-staff di fakulti dan juga group leader dan sub-group leader. Jadi kita kena faham tujuan Future Ready Educators yang kita buat ni bukannya kita nak orang tu mahir baru nak join group yang mana yang dia nak. Tujuan kita Future Ready Educators ni kalau saya tanya Dr. Naziha is to nurture talent-talent kawan-kawan kita yang nak transform dia punya teaching and learning instead of sebelum ni asyik guna lecture based sahaja. Mungkin dia nak explore active learning, dia nak explore project based learning, dia nak explore problem based learning, dia nak explore service learning. Jadi saya harap sangat group leader SGL, apa yang Dr. Khair terangkan hari ini, kalau saya menjadi seorang yang tidak tahu langsung tentang project based learning, saya macam tak jadi nak join group project based learning ni sebab seolah-olah dia expectation dia agak tinggi. Jadi saya harap Dr. Khair and group and juga SGL dan juga ini untuk juga problem based learning, service learning yang lain, kita kena faham bila kawan-kawan kita join group kita ini, mereka ni datang dari zero. Jadi kita kena bimbing. Jadi apa yang diterangkan kepada Dr. Khair itu hasil daripada seseorang yang telah membuat PhD dalam project based learning. Just imagine kita bukan nak minta staff kita buat another second PhD. Kita nak staff kita merasa melaksanakan project based learning. Jadi this is where I hope group leader your expectation jangan too high. Kalau if your expectation is too high, semua orang lari ke group Dr. Mahani Stapa which is actually active learning. Jadi what I'm suggest is that for the project based learning, betul, sesatu project based learning yang perfect is what has been explained by Dr. Khair. Saya tak nafikan. That is the perfect project based learning. Tapi saya nak juga di mana project based learning ini membuka ruang kepada kalau dari segi teknikal apa yang Dr. Khair sebutkan itu, sebab subjek dia teknikal, subjek saya pun teknikal, betul, saya pun buat project based learning yang besar-besar. Tetapi what I need is that I need all other staff like daripada ATI, daripada LA, you can explore project based learning. Project based learning boleh jalan dalam semua disiplin. Dia boleh jalan dalam semua disiplin. Cuma you akan dapat mahir macam Dr. Khair bila you dah lama lah untuk membuat project based learning. Jadi saya harap kita bersifat terbuka. Saya pun akan share sebenarnya dalam language banyak orang buat project learning. Stanford University buat project based learning dalam language. Apa approach yang dipakai? Dia mellow down a little bit project based learning tu, dia pecah menjadi mini project based learning. Ini saya minta group leader explore. And you have to be open because you adalah group leader dan sub group leader. Ini bukan untuk Dr. Khair saja, untuk Dr. Mahani, Dr. Penisa Rimah dan sebagainya. Sebab kita kena faham, kalau kita stress terlalu strong on that principle, nobody will join our group. Dan kita nak, apa yang kita nak adalah bimbing. Kita bukan nak orang yang pakar. Kita perlu membimbing. Jadi bagi kawan-kawan saya di dalam Fakulti Sains Sosial yang baru nak berjinak-jinak dengan project based learning, saya harap setiap group ataupun nak berjinak dalam problem based learning dan service learning, saya harap bimbingan tu diberi. It can be start with model di mana yang paling berjaya katanya saya is that how do you train an academic staff to be expert like you?
yang membuat project based learning besar begitu. This is a challenges. Ini juga challenges saya ingat saya bersama Dr. Prof. Khairiah dulu, masa kami memperkenalkan perkataan problem based learning, semua orang tak nak join. Sebab apa? Kami terangkan dalam keadaan yang Dr. Khair terangkan. This is a fact. Project based learning. This is a fact. Problem based learning. Nobody want to join. But what happened? Kita discuss. Kita kata kita tak boleh ke mana ni Dr. Khairiah. Nobody want to join us. Because nobody want to have problem to do problem based learning. So this is why we sit down. We sit down, kita kata, why not kita combinekan project problem based learning itu dengan collaborative learning. Itu yang jadi collaborative problem based learning. Sebab dia mellow down sedikit. Dia tidak minta expectation dia yang terlalu tinggi. Jadi saya harap kawan-kawan semua, dan saya harap juga group leader dan juga tim free, kita menerima kawan-kawan kita yang bukan perfect. Kalau kita rasa kita enforce macam tu, nanti semua orang tak nak join. I don't want people to totally go active learning. And for me, I totally believe project based learning, service learning, problem based learning, active learning can be done in any discipline. Project tak semestinya technical. Project boleh jadi project yang berbentuk what we call it social visit, as long as it's authentic project. And for those who actually might be tertanya, ada kuliah ke? Ada. Sebenarnya dia ada kuliah. Kuliahnya kita tackle pada fundamental konsep yang diperlukan. Ataupun sebenarnya you boleh je bagi pelajar tu explore fundamental konsep. This is where yang saya berdasarkan pengalaman saya, kita kena buat mapping. Kita kena buat mapping dan untuk saya share, sebenarnya bila kita buat project based learning tak semestinya satu projek besar. Jangan macam yang apa yang dicadangkan oleh Dr. Khair tu, sebab dia dah sampai satu tahap PhD dia dalam project based learning, maka memang betul lah projek tu satu projek yang besar. Tapi saya ingin juga membuka ruang dan kepada kawan-kawan semua bahawa, dan saya harap semua group leader boleh menerima ada kawan-kawan kita yang baru masuk, dia berminat. Kita kena bantu kawan-kawan kita. Dia berminat tapi dia kata saya nak belajar, saya nak jadi pakar, dan pakar tu tidak boleh jadi dalam satu semester. Dia mungkin akan stay 3 tahun, 4 tahun dalam group Dr. Khair daripada zero knowledge, daripada mula-mula dia buat dessert project yang Dr. Khair nyatakan tu tadi. You should start with dessert project, then you move to the main course project. That is learning. Saya harap pendekatan tu kita gunakan dalam mana-mana free yang lain. Kalau tidak nanti kita akan ada dalam satu keadaan nobody want to join service learning, nobody want to join project based learning, nobody want to join actually problem based learning. Semua akan pergi kepada active learning. Jadi saya pesan kita sebenarnya nak membantu kawan kita. Jadi dan tanya diri kita, Dr. Khair, you tanya diri you might be dulu pun start dengan dessert project. This is why you need to bimbing. And we did not actually just jumping ke main course project. So this is where saya harap semua group leader bersama fakulti, saya janji saya bantu bersama dengan TDPPA, how do we train our staff from a dessert project to a main course project. Kalau tidak, saya takut kawan-kawan kita ni yang masih stay 129 ni, semua takut kalau terus jump ke main course project. Okay, itu saja yang saya nak sampaikan. Thank you very much for the group. Saya kena move. I have 7 minutes to walk. Kak Biran. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay. Alright. Sedikit kata rangsangan daripada yang bagi Profesor Dekan berkaitan dengan project based learning. Saya rasa Dr. K pun setuju untuk kita bertatih dengan projek boleh insyaAllah. Apa yang saya share ni ialah yang perfect lah. Jadi semua orang janganlah takut yang benda-benda macam ni. Okay, sebab kita boleh belajar daripada awal. Okay, of course lah saya share yang perfect lah. Okay, sebab semua orang tahu apa itu sebenarnya project based learning. Okay, tapi tak apa. Saya welcome semua orang untuk belajar project based learning untuk kita sama-sama pelajari. Macam mana kita boleh implement project based learning untuk dalam semua bidang sekalipun. Tak semestinya dalam bidang teknikal. Even though language, even though dalam bidang agama sekalipun boleh, tak ada masalah. Semua boleh. Okey, mungkin ada beberapa soalan sikit lagi itu sebelum kita tutup. Soalan daripada kalau ini mungkin berkait dengan yang Dekan sebutkan tadi. Kalau duration project dalam 4 minggu bolehkah dikira sebagai project based learning? Saya rasa mungkin ini boleh Dr. K huraikan sikit. Kemudian Okey, terima kasih. Okay. Kalau ikutkan yang kita lihat pada yang sebelum ni lah. Okey.
sebelum yang Priscilla cerita sebelum ni untuk perfect project based learning memang kalau 4 minggu tu tak memadai. Okay, sebab apa? Kita nak memang main unit untuk subjek tersebut adalah project. Maknanya daripada week 1 atau week 15 tu memang kita untuk buat project saja. Tetapi saya tak ada masalah untuk kita anggap sebagai yang kita kata Prof cakap tadi ialah mini project based learning pun boleh. Jadi kita bermula dengan mini project based learning dulu, okay, 4 weeks, 3 weeks, it's okay. Boleh, tak ada masalah. Jadi as long as kita cuba terapkan orang kata authentic punya situation kepada pelajar-pelajar kita. Okay, so sekarang ni saya welcome lah semua orang untuk buat project based learning yang mana kita rasakan untuk kita motivate pelajar-pelajar kita dan dalam masa sama kita nak pelajar kita apply what they have learned. Itu paling penting supaya kita nak bagi mereka ni memory retention mereka lagi lama and then mereka boleh nampak apa yang mereka boleh gunakan ilmu itu selepas mereka graduate nanti. Alright? Okay. Alright, ada soalan lagi boleh terus tanya boleh open the mic Assalamualaikum. Okay. Dr. Iman. Assalamualaikum. Ya, Saya Hanita, Dr. Hanita. Okay, saya ada nak tanya pada Dr. K ni pasal implementation of project based learning. Boleh? Boleh. Silakan. Dr. K, thank you very much for your talk, which is very interesting. Saya nak tanya pasal implementation. Let's say kalau kita nak buat project based learning, we start from the very beginning of the semester. So maknanya kita bagi tahu students lah, at the end of this course, you will come up with this project, ya? Yeah? Yes, betul. Okay. Boleh dalam projek tu boleh tak kita, macam tadi Dr. Khair kata kita buat logbook. Instead of logbook, boleh tak kalau kita buat stages, macam for example, kalau at the end of the project, the students kena write satu paper, for example lah. They have to write a paper to publish a paper. Tapi dalam tu kita stages, for example dia buat annotated bibliography, lepas tu dia buat review writing. Boleh tak macam tu? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu Dr. K kata project based learning is a group work. Tapi kalau katakan kita buat stages tu, boleh tak kita buat a combination of individual and group work? Ada stage yang di mana students bekerja sendiri, ada stage yang mana students bekerja as a group. Okay, kalau ikutkan itu soalan saya nak tanya. Kalau ikut real definition dia memang tak boleh lah sebab dia memang kita focusing on the group work lah. Jadi untuk orang kata kalau mini project based learning kita boleh anggap tu boleh lah. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk Dr. Anita buat benda tu. Okay? Untuk buat masa ni untuk kita pelajari tentang project based learning yang lebih perfect lah. So nantilah tu masa akan datang. Tapi untuk masa sekarang ni boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Terima kasih Dr. Khair. Sama. Okay, sampai ke penghujung boleh tak saya nak tanya Dr. Man? Siapa ni? Dr. Jamilah ya. Dr. Jamilah ya, silakan. Okay. Dr. He nak tanya. Seandainya sebab saya kan mengajar subjek lebih kepada teori, tak ada produk macam TVET and so on. So saya buat portfolio. Maksudnya pelajar dia akan menulis, dia akan kumpulkan bahan dan membuat reflection daripada awal semester sehingga akhir. Nanti bila dah akhir semester, dia orang akan hasilkan satu e-portfolio. Adakah itu dikira sebagai project based learning? Okey. Itu saya tak boleh anggap sebagai satu project based learning. Kita kena lihat balik dia punya produk tu dia mesti balik semula kepada the real audience. Okey, contoh e-portfolio tu hanya untuk simpanan kita dan juga untuk presentation dia dalam kelas. Dan di mana dia tak dapat kita gunakan untuk the real situation, kita tak boleh anggap tu sebagai project based learning. Jadi saya sarankan untuk saja boleh sebenarnya tak ada masalah untuk dia buat satu produk. Contohnya untuk subject language. Apa salahnya untuk diorang belajar language tu end up dia buat satu produk yang mana satu buku vocabulary kanak-kanak, contoh dia macam tu. Okay? And dia semua boleh sebenarnya. Cuma kita punya penyusunan tu bahagian penyusunan kita punya subjek itu macam mana kita nak implement last sekali. Okey, macam mana kita nak hasilkan produk setelah kita belajar. Contoh Dr. Jamilah tadi buat ajar subjek apa? Dynamic of leadership. Okey, dia punya tu kena tengoklah leadership tu kena buat apa. Maybe dia kena buat satu modul leadership boleh. Dia kena buat satu yang penting ada end product kembali kepada masalah utama dia tu. So dia cari masalah dia tu. Okay, thank you Hir. Okay, sama.
Baik, mungkin ada yang terakhir soalan terakhir boleh kita buka satu lagi kalau ada yang nak bertanya. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Saya Dr. Irma Azman daripada SHAP. Ya, Okey, okey Dr. K, saya mengajar subjek instructional design bagi pelajar isyarah dan psikologi di mana output terakhir adalah instructional document ataupun secara mudah kita panggil training module. So saya tertarik dengan PBL ni sebab saya pun declare subjek saya ni as one of the PBL punya methods lah actually. Dan cuma saya ingin reconfirmation lah daripada Dr. K di mana salah satu ciri-ciri PBL ini dia dinyatakan bahawa real world problem, right? Yes. Okay. So pelajar saya ni mereka tidak pergi ke organisasi sebenar untuk mencari masalah sebenar. Tetapi mereka ini, kumpulan pelajar ini, mereka mencadangkan program-program latihan yang sering dilaksanakan oleh kebanyakan organisasi dengan persetujuan daripada saya. Contoh macam team building, leadership, OSH, communication kan yang stress training program. So soalan saya, adakah ini memenuhi kriteria sebagai real world problem walaupun pelajar ni dia tak pergi ke industri? Okey, so terima kasih Jadi kita nak dapatkan real world problem ni tak semestinya kita pergi kepada tempat tu. Okey. Salah satu cara lagi ialah kita melalui dokumen analisis, kita boleh baca daripada internet, daripada surat khabar dan sebagainya. Itu pun salah satu cara macam mana kita nak dapatkan masalah real world problem. Jadi adakah Dr. Irma punya student ni macam mana dia dapatkan masalah tu? Okay, saya juga ada mengajar pelajar-pelajar postgrad. Kebanyakan mereka adalah daripada, kalau kita bagi contoh-contoh pelajar postgrad yang pesisir, kebanyakan mereka adalah daripada industri. So dari situ, dari kelas offshore tu yang saya banyak bertanya lah kepada pelajar-pelajar tersebut. That's why bila pelajar-pelajar saya yang undergrad ni mereka ingin buat training module ni, sebab kita nak emphasize yang develop and design punya fasa tau. So mereka masih lagi pelajar tahun 2, SEM 1 dan SEM 2. Jadi kita nak macam mereka ni master dulu benda tersebut dan tak naklah mereka ni pergi ke industri cari-cari yang ambil masa 4 minggu, 5 minggu barulah dapat permission dan sebagainya. So kompetensi yang kita nak highlightkan. Jadi bila mereka memberikan ataupun mencadangkan program-program yang industri sering laksanakan, contoh macam tiba di leadership, so saya bersetuju lah. Tapi mereka perlu membuat macam satu ni assessment, di mana ni assessment tu adalah dalam kalangan kawan-kawan mereka saja, sebab kita nak kita nak mau kepada yang learner profile development dahulu. Yang ni assessment tu mereka ada belajar satu subjek. So saya tak khususkan kepada ni assessment punya fasa. Tapi at the end nanti untuk setiap proses tu mereka akan berikan homework mereka kepada saya dan saya akan membuat formative assessment untuk setiap kumpulan setiap minggu dan kami akan adakan macam improvement. Kalau selagi salah, selagi tu mereka kena betulkan. Cuma masalah ni tadi itulah saya ambil daripada pelajar-pelajar yang postgrad lah, yang kebanyakan daripada offshore student yang kita tanya secara informal lah. Okey, saya rasa itu tak ada masalah. Jadi saya rasa itu boleh consider sebagai real world problem lah, sebab itu memang masalah tu kita dapat bukan daripada orang-orangnya. Kita dapat daripada postgraduate student di mana mereka dah mengalami benda tu. Jadi saya rasa itulah salah satu real world problem jugalah. Okey, thank you Dr. K. Alhamdulillah. Okay, Dr. K, kita ada banyak soalan sebenarnya Dr. K. Saya ingat nak tutup dah tapi rasanya macam perlu jawab tapi kalau terpulang pada Dr. K lah saya buka pada Dr. K. Boleh Boleh. Alright, okay. So antara soalan yang lain kita dapat ni mana satu dulu ni apa beza antara project based dengan research based learning? Research based learning? Itu maaf untuk research based learning saya tak pernah pula nak go through in depth pasal research based learning dan tak nak dengar pun research based learning. Jadi saya tak boleh nak comparison tentang research based learning tu. Itu minta maaf memang saya tak ada knowledge tentang research based learning tu lah. Tu Prof Yo mungkin ada jawapan di situ Research based learning is a teaching and learning approach where teaching and learning are centered around research findings. Mungkin ni Prof Yo boleh tolong bantu jawablah nanti Prof Yo. Okey, saya perasan ada satu soalan lagi tadi berkaitan dengan any sample project that is successfully commercialized. Okey, yang commercialized setakat ni memang tak berjaya, memang tak ada lah setakat ni. Cuma daripada idea mereka tu saya ambil.
Okay. Contohnya ialah yang saya tengah buat sekarang ni adalah berkenaan dengan smart socket dengan juga smart meter. Itu adalah idea mereka di mana itu saya tengah cuba, saya bersama dengan student saya lah tengah cuba buat benda tu, dan sekarang ni dalam proses dapatkan kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga dan juga daripada SIRIM lah untuk kita produkkan benda tu. Okay, alright. Ada soalan lagi? Wah, panjang ni. Panjang soalan ni. Ke opinion. Okay, ini berkaitan dengan apa tu? Research tadi tu kan? Okay. Alright. Okay, terima kasih. Saya buka kalau ada yang nak bertanya lagi. Kalau tak, saya ada satu last question sebelum tu, okay? Okay, last. Okay, memandangkan, ni soalan, kalau soalan saya soalan last lah Okay, boleh. Alright. Okay, so kalau kita kebanyakannya ni berada dalam teaching track kan, mungkin kita nak jadikan project based learning ni sebagai salah satu source untuk kita collect data lah, untuk kita buat writing kan. Yes. So, antara bentuk-bentuk kajian yang boleh kita lakukan untuk menjadi modal kita menulis tu, apa dia okay? Kalau boleh dihuraikan. Okay, so contohnya macam saya ada few papers on project based learning. Banyak benda yang kita boleh implement sebenarnya project based learning. Okay, first sekali ialah yang saya buat sebelum ni ialah untuk non-technical skill. Macam mana project based learning ni kita boleh bantu meningkatkan non-technical skills untuk pelajar-pelajar kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, maybe dari segi technical skills. Yang ketiga, maybe dari segi macam mana kita nak improve dari segi motivation kepada pelajar kita untuk belajar. Okay, kemudian kita boleh juga buat comparison. Macam saya buat comparison di antara dua grup student saya, di mana first tu tak pakai project based learning, yang second tu pakai project based learning. Saya nak tengok memory retention mereka. Okay, berapa lama mereka boleh tahan untuk ingat benda yang saya ajar. Dan saya buat test lepas tu, itu pun saya buat paper juga. Okay, dan kemudian saya buat juga untuk motivation. Okay, macam mana nak tingkatkan motivation untuk para pelajar kalau gunakan project based learning. And then banyaklah benda yang kita boleh buat untuk project based learning, paper dan juga research yang kita boleh buat dalam kelas. Sebab kita boleh collect data tu dalam kelas tau sebenarnya. Okay, sebab dia sangat-sangat bagus. Sebab kita boleh bezakan di antara student yang pakai project based learning dan student yang tak pakai project based learning. Kita akan tengok motivation. And then kita boleh pre-test and post-test. Maknanya bila masuk kelas tu, first class tu kita bagi test macam mana motivation mereka untuk belajar. Okay, and then bila dah habis kelas tu, maknanya week 15 tu bagi lagi. Maknanya kita tengok motivation. Maknanya kita akan lihat, motivation mereka untuk belajar di dalam bidang ni meningkat. Disebabkan apa? Sebab mereka belajar pasal project based learning. Dan juga kita boleh juga buat research on macam mana project based learning ni bantu mereka untuk apply the knowledge. Adakah mereka dapat faham knowledge dengan lebih baik, understanding pun boleh juga. Maknanya memang banyak unlimited kita boleh buat tentang project based learning ni lah. Okay? Alright. Okay, terima kasih. Saya rasa banyak yang kita dapat daripada soalan. Ya, ada soalan. Okay, silakan. Siapa tu? Okay, saya Puan Hafilah daripada Akademi Bahasa. Ya, Puan Hafilah. Silakan Puan. Saya nak tanya berkenaan dengan pelaksanaan project based learning ni. Macam subjek umum seperti bahasa Inggeris, kita ada terlalu banyak section. Macam kita ada mungkin up to 60 section, right? Jadi kalau kita nak melaksanakan project based learning, saya rasa kita memerlukan satu bentuk pentaksiran dan pemarkahan yang sedikit fleksibel. Fleksibel. Right? Jadi macam mana boleh dilaksanakan? Sebab mungkin kalau dalam 60 section tu kalau ada 20-30 orang pensyarah, tak semua yang go into project based learning. Betul. Jadi dari segi pemarkahan, dari segi pentaksiran tu dia akan berbeza lah kalau pensyarah tu nak melaksanakan project based learning dalam pentaksirannya. Sedangkan kalau kita tengok course outline tu very rigid. Dari segi pentaksiran dia. So macam mana nak dilaksanakan? Itu adalah salah satu kesukaran lah, sebab bila kita lihat kepada satu subjek yang banyak sangat section dan mereka terpaksa menggunakan satu pentaksiran yang sama. Jadi dari segi orang kata section yang banyak ni saya tak ada pengalaman. Itu saya tak boleh nak bagi nasihat macam mana section yang banyak itu tapi pentaksirannya berbeza. Jadi saya tak ada pengalaman bahagian tu. Sebab apa yang saya pernah ada pun 2-3 section dan kami menggunakan pentaksiran yang sama di mana mereka menggunakan project based learning. Mereka bersetuju. Jadi sekiranya sampai berbelas section, ada yang nak guna project based learning, ada yang tak nak guna project based learning.
Jadi saya rasa itu adalah satu kesukaran di mana saya rasa sebab assessment tu perlu sama, betul tak Puan Hafila? Kalau kita kena ikut course outline tu assessment kena sama. Kan course outline tu dan di semua merentas semua orang kan, sama kan? Ya betul. Jadi saya rasa macam maknanya itulah satu perbincangan yang kita kena buat lah, sebab contohnya macam Dr. Nazihah buat juga, sama juga. Dr. Nazihah pun yang diinform pada saya, yang diinform pada kami lah, pada group leader, di mana mereka ni buat perbincangan di antara mereka yang buat subjek yang sama, section yang banyak. Contoh section tu ada 12. Jadi mereka semua setuju untuk buat active learning dan pentaksiran dia macam ni. Mereka kena bersetuju bersama-sama. Tak boleh seorang buat macam ni, seorang buat macam ni, seorang macam ni, tak boleh. Kena ada persetujuan bersama. Sebab tu dia kata ini salah satu orang kata cara yang susah, sebab apa? Semua orang kena ada persetujuan untuk buat benda ni. Sebab nak tak nak, semua orang perlu melalui ini. Semua orang perlu melakukan free ini, sama ada nak melakukan project based learning, program based learning, active learning dan sebagainya. Kena pilih salah satu lah. Nak tak nak memang kena ada benda tu. Okey Puan Hafila? Okey. Terima kasih. Sama. Okay, terima kasih Puan Hafila. Soalan yang baik mungkin bagi kita sedikit pencerahan tentang bagaimana nak laksanakan pentaksiran kepada pelajar. Dan saya rasa untuk soalan-soalan yang lanjut tu mungkin kita boleh bertanya terus kepada Dr. K di masa-masa seterusnya lah Bolehlah kontak saya nanti. Dan juga kepada SGL juga lah untuk bantuan. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. K dan juga kepada yang hadir pagi ini. Mungkin saya boleh rumuskan sedikit sebelum kita tutup berkaitan dengan PJBL. PJBL dealing with the real context atau the real problem ataupun experiential learning ni yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan analogy main course and dessert tu tadi. I believe this is not compare which one is better, but I think it depends on the situation lah, how we want to implement and our preparation lah sebenarnya, macam mana kita nak execute kita punya project, not necessarily have to be like very big sebenarnya. And then PJBL integrate antara knowing and doing, learning by doing, John Dewey itu yang disebutkan tadi. Dan juga daripada William Kilpatrick kita belajar tentang over the decade, the PJBL adalah berkaitan dengan technical education, tetapi in this 21st century education ia menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam membangunkan higher order thinking skills dan juga improve our students memory retention lah, yang kita harapkan. Dan juga tadi Dr. K telah bertengkar tentang kaedah-kaedah pelaksanaan ataupun the key processes untuk melaksanakan PJBL. Ada backward design, ada CDIO framework, itu antara yang saya sempat catatkan. Dan juga saya rasa antara benda yang penting juga nasihat dekan tadi berkaitan dengan pelaksanaan PJBL. Those who are interested with this approach, sebenarnya saya rasa kita tak perlu gusar tentang pelaksanaannya. Dan kita harapkan semua akan dapat meluangkan masa untuk mengetahui lebih lanjut tentang project based learning. Dan juga yang terakhir kepada semua, makluman kepada semua, untuk sesi seterusnya besok kita ada Dr. Robiah Suratman untuk service learning. Dan juga masanya sedikit berbeza lah daripada siri-siri yang akan datang. Selalunya kita akan start pukul 9, so yang akan datang ni akan bermula jam 10 pagi untuk besok lah, insyaAllah. So tanpa buang masa saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa pada siri yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.